kepada semua warga Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan terima kasih kerana turut serta pada webinar kita pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, webinar kita pada pagi ini merupakan webinar siri yang pertama bagi tahun 2022, anjuran portfolio pengajaran dan citra Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Okey, tapi sebelum itu, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah bagi beragama Islam, dan bagi yang bukan beragama Islam boleh membaca dengan bacaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan pembahasan pertama. Tajuk yang telah dipilih bagi webinar siri pertama ini pada hari ini adalah bertajuk demonstrasi pengajaran hybrid. Okey, tapi sebelum itu saya bacakan sedikit housekeeping rules sebelum kita mulakan program kita pada hari ini. Okey, mic dan video anda akan ditutup bagi mengurangkan dan mengelakkan sebarang gangguan semasa webinar berlangsung. Dan yang kedua, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan daripada para peserta, dialu-alukan untuk kemukakan pertanyaan semasa webinar berlangsung, dan boleh juga kemukakan pertanyaan melalui ruangan chat bawah kita di dalam Zoom. Okey, saya tak nak melengahkan masa. Kita teruskan dengan memperkenalkan penceramah jemputan kita pada hari ini, Dr. Nasrahani Jamaludin, merupakan duta pembelajaran aktif dan juga fellow bersekutu daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, dan juga webinar ini akan ditadbir oleh seorang moderator iaitu Dr. Khairul Nazia Kasim daripada pengajaran citra Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Okey, saya rasa itu sahaja untuk pendahuluan kita. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Khairul Nazia untuk meneruskan webinar kita pada hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengurusi majlis konfara penerbitan pengajaran dan citra Profesor Madya Dr. Zaliha Yazid yang diraikan ahli panel untuk webinar kita pada pagi ini iaitu Dr. Nasrahani Jamaludin, Duta Pengajaran Aktif UKM dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, serta para peserta webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah, untuk program kita hari ini iaitu webinar pengajaran FEP pada sesi pertama tahun 2022, kita telah pilih tajuk berkaitan dengan demonstrasi pengajaran hybrid. Dan pagi ini kita bersiaran secara langsung dari bilik aktif di bilik seminar 9 fakulti. Dan kita sebenarnya tujuan kita buat di bilik seminar adalah untuk implement untuk laksanakan secara langsung pengajaran hybrid itu sendiri. Seperti mana yang semua warga fakulti sedia maklum, kita semua menghampiri fasa endemik di mana kita akan cuba untuk sesuaikan kembali kehidupan kita seperti sebelum berlakunya pandemik COVID-19, dan semestinya dengan mematuhilah SOP-SOP tertentu Oleh itu, webinar kita pagi ini adalah untuk bertujuan mengenal pasti antara kaedah pengajaran yang boleh kita aplikasikan dalam usaha kita untuk sesuaikan semula suasana pengajaran dan pembelajaran di masa endemik nanti. Untuk itu, kita telah menjemput, alhamdulillah kita telah bertuahlah dapat jemput ahli panel dari FKAB untuk berkongsi pengalaman beliau berkaitan dengan pengajaran hybrid. Baik, sebelum kita persilakan Dr. Nasrah sebagai pembuka, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pada jemputan kita. Baik, Dr. Nasrahani Jamaludin merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Perkuatan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.
beliau telah memperoleh sarjana muda beliau dari Kyoto Institute of Technology, Jepun. Ya, dan juga telah melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di universiti yang sama, dan beliau telah memperoleh PhD dari Universiti Malaya. Bidang pendidikan beliau adalah pemprosesan bahan yang melibatkan teknologi penyambungan, pembuatan aditif dan pemprosesan seramik. Ya, dan selain menjalankan pendidikan, beliau juga terlibat aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di fakulti di FKAB dan juga UKM. Dan beliau telah membangunkan aplikasi teknologi realiti terimbung, ya, AR, bagi kursus proses pembuatan di jabatan beliau. Dan sejak pandemik melanda, pelajaran secara maya dikuatkuasakan. Ya, beliau banyak terlibat dalam memberi perkongsian berkaitan PDB dalam menghadapi era pandemik. Dan ini termasuklah perkongsian tentang pembelajaran online dan pengajaran hybrid. Ya, kerana keterlibatan aktif beliau telah dilantik sebagai duta pembelajaran aktif UKM. Baik, untuk webinar pagi ini kita akan jalankan dalam 2 sesi. Ya. InsyaAllah untuk sesi pertama kita akan berkenal dulu tentang apa itu pengajaran hybrid. Maknanya Dr. Nasha akan terangkan dulu sebanyak pengajaran hybrid. Dan pada sesi kedua insyaAllah kita akan silakan Dr. Nasha untuk tunjukkan demonstrasi pengajaran hybrid. Bagaimana pengajaran hybrid? Baik, tanpa membuang masa saya jemput Dr. Nasha berjalan. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya minta maaf, saya harap kita buat secara santai lah dan saya sambil-sambil saya buat presentation di sini, sambil itu juga saya akan cuba tengok feedback daripada chat room. Sebagai contoh yang dimaklumkan oleh Dr. Rohayu, harap bunyi rakaman lebih baik. Tapi saya harap sekarang ni bunyi okey lah sebab mic betul-betul dekat dengan saya. Okey ke? Boleh tak saya dapatkan feedback sikit daripada peserta di online? Okey ke? Harap okey lah Okey, kalau tak dapat ataupun ada suara kurang bergema dan sebagainya, boleh kita bagi tahu dari masa ke semasa lah. Saya cuba come out dengan kontrol mic ke ataupun volume ke dan sebagainya. Tapi itulah hakikat hybrid learning ni sebenarnya. Okey. Sekali lagi aluan daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Hari ini saya sangat berbesar hati dan saya rasa terima kasih atas jemputan yang diberikan daripada pihak FEP untuk saya berkongsi pada hari ini. Semula itu saya mengadukan penolong dekan pengajaran citra bersama dengan Dr. Zaliha Yazid dan juga moderator rakan saya pada hari ini Dr. Hairul Nazia. Okay, salam perkenalan semua. Sebenarnya ini pertama kalilah saya menjejakkan kaki ke Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Jadi saya memang agak teruja masa pertama kali bila dijemput, saya memang okey, insyaAllah saya boleh hadir dan saya memang request untuk buat secara hybrid supaya rakan-rakan di FAP dan juga dihadiri yang depan saya inilah situasi yang sebenar dan kita boleh tengok macam mana ICT bantu daripada segi teknikal dia dan sebagainya, dan inilah experience pengalaman yang kita nak. Okay, alright. Seperti yang kita dikenalkan, saya cuba tengok dekat sini. Saya akan share slide saya kepada dua-dua lah. Sekarang ni saya tahu dekat online sana yang nampak adalah saya di sini kan, hanya saya punya figure. Okay, sekarang ni saya akan share. Saya akan cuba share kejap slideshow untuk rakan-rakan di luar sana pun dapat lihat slide ini ya. Okey. 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 Alright. Dan sambil-sambil tu saya akan tengok kiri kanan bagaimana punya setting dia dan sebagainya. Macam itulah kita sebagai pengajar di hadapan ni kena pastikan kita mendapat kedua audience tu dapat kualiti yang sama.
Okay, alright. Okay, jadi berdengung sikit. Okay. Kalau saya tak guna mic, okay ke berdengung ke? Saya rasa mungkin ada penyumbang dia, mungkin daripada mic jugalah. Kalau tanpa mic tak berdengung, jadi saya tak menggunakan mic lah. Okay, better without mic. Okay, thank you. Okay, ini dah salah satu daripada pengalamannya. Okay, kita kena sentiasa berkomunikasi. Dekat depan ni, ya kiranya kalau saya boleh pusing saya punya webcam ni, depan-depan ni inilah pelajar saya. Kan? Jadi mereka pun mendengar apa yang saya sampaikan dan boleh tengok ini suasana je lebih kurang. Dan yang di online juga boleh dengar suara saya dengan baik. So sekarang ni saya berudara secara live di ruang aktif FEP lah, bilik yang keempat ketiga, saya tak pasti. Banyak sangat bilik aktif di sini. Okey. Alright, seperti yang perkenalkan oleh moderator, sebenarnya saya dalam pengajaran ni tak adalah pengalaman yang banyak sangat. Saya pun baru dalam pengajaran. Maksudnya saya sebagai pensyarah, saya join UKM pun pada tahun 2018. Jadi sangat sikit pengalaman saya berbanding dengan Profesor Mazia, doktor-doktor yang ada dekat depan saya ni. Okay, tapi saya suka mencuba kan. Kita ni kira nak jadi macam minta yang chameleon tu lah kan. Kalau ada waktu yang kita kena jadi online, kita kena online. Ada waktu kita kena hybrid, kita hybrid. Apa waktu kita kena fizikal, kita fizikal. So kita kena cepat adaptasi. Dan saya memang belajar daripada perkongsian dan juga pengalaman kan. Daripada pengalaman kita buat salah, daripada situ kita reflect balik apa yang kita perlu tambah baik. Jadi perkongsian-perkongsian yang saya bagi ni sikit sebanyak macam sebagai pengalaman kepada saya dan input juga kepada saya kan. So saya share, of course kita akan cari input. Sebagai contoh ada jemputan daripada UM. Pada waktu tu semua orang masih online lagi. Saya pun baru juga dalam online ni. Saya bukan pakar tapi dijemput oleh UM untuk memberi perkongsian pengalaman dengan online learning kan. Tapi kita cubalah juga. Jadi kat situ ada sesi perbincangan dan kita dapat feedback apa daripada orang UM punya masalah dan kita juga apa daripada UKM punya masalah. Jadi kat situ saya wujudkan ruang perbincangan dan juga networking lah. Okey. Okey, sementara tu dari masa ke semasa yang berada di online juga boleh chat ataupun boleh tanyakan soalan. Okey, kita buat secara santai je. Saya punya tadi saya memang tekankan kepada 3S. Senang, smart, santai. Okey, senang sebab saya nak bagi tahu pembelajaran hybrid ni yang setting semua tak ada susah sangat. Tak ada susah sangat. Boleh management, senang je. So benda dah ada, kita nak connect saja kan. Dari satu kita nak pastikan satu lagi sebab smart, sebab semua smart ni lah kan. Kejap Oh, saya punya kat sini. Pelajar saya yang dekat depan ni akan nampak full lah. Okey. Smart maksudnya kita dah ada peralatan di UKM lah. Fakulti kita boleh dikatakan agak canggih lah. Kita ada bilik aktif dan setiap bilik aktif tu ada smart TV kan. Kita ada webcam kita. So macam kita boleh anggapkan benda tu yang baik lah. Dan saya katakan benda tu santai sebab pembelajaran kita memang kena buat secara santai macam ni kan. So kita boleh berkomunikasi. Saya berkomunikasi sama dengan pelajar saya dekat depan ni dan juga secara online. Jadi nak mengurangkan gap ataupun ketidakhadiran presence kita dekat online lah especially. Okay. Alright. Ini agenda yang saya cuba cover pada hari ini. So kita akan buat secara pengenalan hybrid. Saya rasa semua orang lebih yang ada pengalaman lebih tahulah berkenaan dengan pengenalan tentang hybrid ni. Tapi saya cuba kongsikan daripada pembacaan saya sendiri dan juga pengalaman saya sendiri. Mungkin ada feedback ataupun benda yang tertinggal, saya mohon bolehlah share dekat ruang chat. Saya juga boleh belajar daripada pengalaman profesor dan doktor-doktor sekalian. Okay. Next, kita akan tengok strategi pelaksanaan. Kita buat hybrid, kita tahu kena buat hybrid. Tapi kita kena ada strategi dia. Apa yang kita nak guna kan, apa yang boleh memudahkan kita nak reduce kita punya error kan. Itu yang kita akan tengok. Anyway, kita punya ni record ke? Okay, alright. Okay. Next, kita akan buat demonstrasi sikit lah. Sebenarnya tak ada demonstrasi. Sebenarnya sekarang ini adalah demonstrasi kita. Inilah sekarang ni hybrid yang sedang kita jalankan. Cuma bezanya sekarang ni saya duduk. Kalau kita mengajar, better kita berdiri dan kita berkomunikasi lah. Tangan kita pompang-pompang macam biasa kan. Tapi sekarang ni saya duduk lah kan.
Okey, dan kita go pada kesimpulan apakah dapatan yang kita boleh daripada sepanjang perkongsian saya ni, dan juga saya akan dapatkan feedback lah sikit daripada rakan-rakan di FEP. Alright, so kita pergi kepada pengenalan. Okey, kalau sebelum pandemik dahulu, kita boleh katakan pembelajaran fizikal. Oh, sebelum tu saya minta maaf, saya punya slide ni campur, ada English, ada bahasa Melayu, begitu juga dengan presentation saya minta maaf. Okey, so sebelum pandemik kita belajarkan secara fizikal lah kan. Itu dah jadi macam kita punya boleh katakan ruang para pensyarah untuk beraksi kan. Tak ada orang pun yang tahu apa yang terjadi dekat dalam kelas melainkan kita sebagai pensyarah sendiri. Kita lah yang pegang kita punya konten, macam mana kita nak deliver. Jadi dia macam our secret gardens lah, right? Kita hias dia dengan cantik, bunga mana kita nak taruh. So itu ruang hiasan kita kan. Kita adalah champion dekat dalam fizikal tu. Jadi bila pandemik melanda, dah tak nak kita bertukar 100% kepada online. Jadi kita macam boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh kan, dengan MS Teams dia macam mana kita nak guna, macam mana kita nak deliver dengan baik. Kalau selama ni kita guna whiteboard sahaja, dah kita kena buat konten dalam digital. Kalau PowerPoint, kalau tak ada drawing pad dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam tu kita overcome slowly sebenarnya. Sampai satu tahap daripada awal yang kita panik tak tahu macam mana nak buat online tu kan. Lama-lama kita dah selesa, betul. Kita cepat adapt sebab kita praktis benda tu. Kita lakukan secara amalinya secara hariannya. Jadi bila kita dah rasa senang, kita dah rasa selesa, jadi pada tiba-tiba pada zaman endemik, dah bertukar daripada pandemik jadi endemik, kita kena buat secara hybrid. Mulalah kita demam. Kita tak tahu kita nak buat macam mana ni, hybrid ni. Kan? Macam mana kita nak buat ada pelajar dekat secara online, macam mana kita nak pastikan pelajar dekat secara fizikal pun hadir kuliah kita dapat benda yang sama. Sebab kita dah selesa kan. Tapi nak tak nak kita kena hadap lah. Betul lah, kadang-kadang kita kena jadi macam yang sesumpah tu lah kan. Bila kita face to face, kita adapt face to face. Bila kita online, kita pun kena online kan. Bila kita hybrid, kita pun kena hybrid. Di FKAP juga, pembelajaran secara hybrid dah diwajibkan pada next semester ni. Jadi nak tak nak memang semua kena buat. Okay. Alright. Jadi kita nak katalah macam mana strategi dia ni. Okay. So saya pergi kepada definisi sikit. Dan sebenarnya PDP hybrid ni bukanlah benda yang baru kan. Dia sebenarnya dah lama dipraktikkan. Cuma kita lebih kepada traditional method sebab kita tak ada keperluan dulu untuk PDP hybrid. Tapi sekarang ni bila dah era digital transformation dan nak pula dengan pandemik yang melanda global, jadi dia mempercepatkan proses digital transformation tu daripada secara fizikal dan kita slowly kepada itu digital. Jadi begitu juga dengan kita punya pengajaran dan pembelajaran jugalah kan. Okey, dekat sini pembelajaran hybrid boleh dikatakan sebagai di mana pelajar menghadiri kelas secara bersemuka, so secara fizikal, dan yang lain menyertai secara maya. Okey. At the same time, pada masa yang sama, kita juga perlu pastikan peralatan seperti video, audio, presentation slide dan sebagainya kita gunakan. Okay, so cara kita berkomunikasi. Okay, alright. So maksudnya secara mudahnya hybrid classroom ni, ini saya dapat daripada internet, Google. Oh, sorry. Sekejap maaf ya, TV kita dekat sini ada masalah sikit, tiba-tiba dia blank. Okay, tapi tak apa sebab pelajar saya kat depan ni dia fizikal sahaja. Sekejap remote TV. Alright. Maksudnya kita masukkan kelas secara fizikal dan juga kelas secara online ini ke dalam satu platform. Yang itulah kita namakan hybrid classroom. Okey, jika ada apa-apa feedback atau pertanyaan daripada rakan-rakan di Maya sana, di online, di platform Zoom, boleh letakkan di ruangan chat. Saya akan cuba kita akan bersembang lah dari masa ke semasa. Okey, sebelum tu saya tengok semua okey. Semua sihat hari ni? Lupa nak tanya awal-awal tadi. Kita kena sentiasa berkomunikasi lah dengan pelajar kita. Okey, sihat ya. Dalam kelas ni memang kena sihat. Diorang tadi memang saya kena arah tu lah. Okey, so yang dekat luar sana pun harap sihat lah. Dan kalau ada yang
poin saya tertinggal ataupun nak tambah boleh ya, tambah saja dekat ruangan chat, saya akan take note dan saya juga boleh belajar daripada rakan-rakan di FEP. Okey. Alright. Okey, ini pembelajaran hybrid model pendidikan masa depan. Okey, ini yang kita kena adapt tadi ni. Dia bukanlah satu benda yang baru, tapi bukanlah satu benda yang kita boleh ignore. Tidak. Dia memang kita salah satu pengajaran, metod pengajaran yang kita kena take seriously dan kita kena cuba. Kan, kalau kita tak cuba kita akan ketinggalan lah. So kita tak nak kita jadi orang yang ke belakang dalam pembelajaran. Sebab apa kita nak pastikan pelajar-pelajar kita di UKM, di mana-mana di IPT di Malaysia ni mendapat kualiti yang sama dengan pelajar-pelajar di luar negara dapat, kan. Jadi nak tak nak kita sebagai tenaga pengajar, kita kena pastikan skill tu kita ada. Kan, kita dalam melahirkan mahasiswa kita yang berkemahiran tinggi, kita pun juga kena ada kemahiran tinggi tu. Jadi kita kena belajar juga. Okay, alright. Tapi proses belajar tu banyak cara lah. Kita boleh attend dengan webinar, kan, macam sharing bengkel macam begini, berjumpa dengan rakan-rakan di universiti yang lain, kita tengok praktis dia bagaimana, dan kita tengok kat YouTube, dan banyak cara lah kita boleh. Yang paling penting amal lah, kita kena amalkan. Kalau kita tak amalkan, kita tak praktikkan, kita hanya berkira-kira, jadi agak sukar lah kita nak merasai pembelajaran hybrid tu bagaimana, kan, nak dapat bayangan tu. Alright. Okey, dalam kita tadi kata rasa macam susah nak setting itu kan semua kan. Tapi sebenarnya bukan kita aja yang rasa susah tu. Orang lain pun sama. Dia mana-mana peringkat, dia sekolah rendah, sekolah menengah, politeknik yang mengamalkan hybrid akan juga mengalami situasi yang sama. Kan? Okey doktor, terima kasih atas hadir, Dr. Nolaila. Doktor termute, tak dapat dengar. Dr. Nasra, tak dapat dengar. Dr. Nasra kena unmute, tak dapat dengar. Testing? Okey, kejap. Bergema tak? Dengar tak suara saya? Bergema tak? Kalau tidak, saya pergi yang stable sini. Tapi tidak, tadi tiba-tiba UKM, my UKM saya terdisconnect. Boleh dengar ke? Boleh ke respon? Boleh dengar. Boleh? Boleh. Okey ke? Dekat Zoom ni? Okey, alright. Okey, saya minta maaf. Itu cabaran dia. Okey, itu cabaran dia. Minta maaf. Sebab ya, maaf, line saya terputus. Sebab itu kita mengajar ni, kita kena alert lah. Kita kena tengok. Dan kita minta bantuan juga anak murid kita kat depan ni kata, doktor, terdisconnect, doktor tak dengar dan sebagainya. Dan juga di ruang chat kita kena sentiasa tengok dan alert lah. Bukan kita je, bukan saya je jadi macam ni, bukan kita je yang akan kelang kabut macam ni. Sebenarnya universiti luar pun macam tu kan. Yang dulu ada profesor daripada NUS kan, 2 jam dia lecture unmuted kan. Dia punya pelajar dia call, dah WhatsApp, macam-macam buat, tapi dia tak, sebab dia hanya one way, dia bercakap, dia guna slide dia tak sedar kan. Tapi pentingnya kita ni. Oh ya, saya tak share. Macam tu, dia kena ingatkan. Dia kena ingatkan. Sekejap sebab tadi dah terdisconnect, saya kena masuk balik Zoom. Kejap ini pula. Tapi sebenarnya antara boleh saya katakan
key dia kat sini adalah kita lah yang kontrol situasi, kan. Kita jangan buatkan benda tu terlalu panik, terlalu habislah aku, tak ada, it's not the end of the world. Kita bukan saya minta maaf, okey, biasalah ni wifi terputus dan sebagainya. Kita yang kontrol kelas, kita yang kontrol anak-anak murid kita dekat online sana, okey. Tapi kita jangan rasa down lah, rasa macam susahnya nak kena buat, nanti aku jadi macam ni lah, terputus sana terputus sini. Tak, itu adalah common, itu adalah praktis yang biasa, kan. Jadi kita akan cuba yang terbaik lah. Okay, mana tadi Allah. Okay, right. Okay, sorry saya cuba masuk balik Zoom tadi saya minta keluar. Okay. Ya, saya kena jadikan diri sendiri. Karib. Jadi fokus. Saya dah jadikan fokus. Okay, dah okay, right. Okay. Oh, sorry. Lagi sekali. Kejap. Kalau ada feedback, boleh rakan-rakan, prof semua tulis dekat ruangan chat. Saya pun suka juga dapat pandangan daripada semua. Sini kat sini okey. Kejap. Ini yang Nasrah ni. Ada tak nama saya? Oh ni di sini. Dah host dah, alright. Okay. Host dia saya participation saya pun. Sekejap. Okay. Sekejap ya, saya cuba share sebab tadi saya dah terkeluar. Jadi saya punya host ni salah host. Okay. Sebab ada kita masuk dulu kan. Okay, sekejap. Okay, harap yang kat online sana steady lagi lah ya. Sekejap. Oh, this one. Nasrahani tak ada di ni. Okay. Okay. Alright. Ni teknikal kita. Kadang-kadang memang kena ada teknikal kita lah yang tolong. Okay, saya sorry, saya minta maaf. Okay, kita patah balik kat sini. Alright. Okay, boleh nampak Ni saya tukar pada duplicate. Okay. Alright. Okay, boleh nampak Okay. Ni ustazah ni tadi. Kita kerja pasal ustazah ni. Okay, so saya dapat inspirasi untuk hybrid. Apa yang saya kena buat? Apakah alatan-alatan yang boleh saya cadangkan kepada ICT dan sebagainya daripada ustazah ni lah. Okay. Okay. Macam mana saya nak kesinikan dia. Okay. Alright. Okay, so apa beza e-learning, pembelajaran dengan PDP hybrid ni? Okay, so kalau kita tengok e-learning ni lebih kepada student center lah, lebih kepada bersifat peribadi dan berpusatkan kepada pelajar. So kita bagi input, output yang pelajar akan terima sebagai input dan semuanya terpusat kepada pelajar. Tapi kalau PDP hybrid ni dia menyeluruh, dia komprehensif. Dia kata membantu kepada pengembangan holistik pelajar. So apa yang dimaksudkan dengan membantu? Okay, membantu pengembangan holistik pelajar ni. Saya nak Zoom ni saya nak ripu benda ni. Okay. So kalau kita tengoklah daripada model interaksi komuniti yang dibuat oleh Dr. Garrison dalam model ini, dia mengatakan pembelajaran macam tiap kali kuliah hybrid perlu ada staff teknikal. Selalunya untuk 1-2 kelas dia betul Dr. Hazmi, saya memang pastikan ada teknikal bersama dengan saya pada awalnya.
Tapi bila saya dah boleh handle sendiri, tak perlu, mereka hanya datang tengok-tengok je lah. Tapi pastikan ICT sentiasa standby berdekatan dengan kelas-kelas yang dijalankan secara hybrid. Okay? So dia selalunya untuk seminggu 2 sahaja. Kemudian kita dah biasa, kita dah boleh handle sendiri, kita boleh berdikari sendiri. So jadi tak menjadi masalah. Okay. So dalam community inquiry framework ni, konsep ni dia mengatakan best practice ataupun best educational experience datang daripada 3 elemen ni. Perlunya ada social presence, perlu adanya teacher presence dan juga cognitive presence. Nanti kita tengok satu-satu apakah elemen-elemen yang perlu kita terapkan dalam ketiga-tiga aspek ni. Okay. Alright, kalau nak kata social presence lebih kepada interaksi sosial lah, kan? Interaksi sosial ini dia melibatkan kesan komunikasi yang berlaku antara kita sebagai pengajar dan juga yang penerima. Penerima tu pelajar kita, kan? Melalui apa-apa medium lah, kan? Kalau kita guna MS Teams, MS Teams lah. Kalau kita guna Zoom, Zoom lah, ya? Asalkan ada medium dia. Dan kalau kita tengok dalam interaksi sosial ni, apa yang penting adalah kita kena pastikan adanya kewujudan pensyarah dan rakan-rakan yang berada di dalam kelas ini dengan pelajar kita yang berada di alam maya. Sebab kita tak nak pelajar kita jadi macam dia ni. Macam dia ni. Oh, sorry. Macam dia ni. Sekejap, saya cuba there's a point. Kan? Kita tak nak dia pelajar kita seorang-seorang macam ni. Sebab kita tengok bila dia belajar online, dia seorang-seorang, dia tak nampak kelibat kawan-kawan dia kat tepi. Secara fizikal dia dengan maya dia, dah lah dia off. Dia off kamera dia, kan? So, kita pun tak kenal dia. Mereka pun tak kenal kita dan dia pun tak nampak sebuah rakan-rakan dia. Jadi kita yang kena mainkan peranan. Kan? Kita kena pastikan pelajar ini sentiasa ada interaksi dengan pelajar yang berada di maya dan juga yang berada di dalam kelas. Okey, mereka ni pelbagailah aktiviti. Sebagai contoh kita ni kadang-kadang komunikasi yang seimbang. Komunikasi yang seimbang ni bermaksud saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar saya di depan ni. Okey, lepas tu kita tanyalah, wujudkan perbincangan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, saya juga pastikan saya juga berinteraksi dengan pelajar-pelajar saya yang berada di maya, ya, yang berada online. Kan? Okey. Selain daripada interaksi guru dan pengajar dan juga pelajar, yang paling penting sekali adalah interaksi mereka bersama antara pelajar dengan pelajar. Pelajar yang berada secara fizikal dan pelajar yang secara di online. Itu pun penting. Sebab itu developer platform online platform ni seperti Zoom, MS Teams, mana-mana dia akan ada breakout rooms. Okay, breakout rooms yang kita boleh gunakan untuk mereka berbincang di situ. Jadi kita boleh pastikanlah pelajar-pelajar yang hadir secara fizikal boleh bawa lah diorang punya equipment sendiri, device mereka sendiri. Sebab sekarang kita pernah melalui secara online, kan. Jadi kita boleh katakan hampir 80% pelajar kita ada device sendiri yang mereka boleh bawa dalam kelas. Dan kita jangan limitkan. Dia kata tak boleh bawa smartphone lah, tak boleh main phone lah. Tak boleh. Sekarang ni adalah zaman smartphone yang semua orang pegang phone. Sebabkan diorang nak sangat main phone, kita bagi. Kan? Kita bagi diorang main phone, tapi kita yang kontrol apa yang diorang kena buat. Okey? So jadi biarkan mereka berinteraksi sesama mereka. Sebab kat sini ada juga dapatan yang mengatakan interaksi sosial ini meningkat dengan adanya kolaborasi pengalaman antara rakan. Kan, daripada dia seorang-seorang. Lebih-lebih lagi pelajar, kita risau pelajar kita yang tahun 1, tahun 2 sekarang ni lah, kan, yang memang bila masuk-masuk memang dia dah totally online. Mereka tak kenal siapa kawan-kawan dia. Dan sedikit-sedikit kita kena pastikan waktu hybrid ni mereka berkenal-kenal, kan. Ada tu yang macam pelajar saya daripada Oman tapi memang dia tak kenal langsung pelajar Malaysia. Banyak yang dia ketinggalan. Kalau kita tak kejar, dia memang takkan terima apa-apa sebab dia tak kenal kawan-kawan dia tu, kan. Pelajar-pelajar kita pula inisiatif ni kurang, kan. Dan kitalah yang kena wujudkan inisiatif tu. Okey. So kat sini kata komunikasi seimbang dan interaksi ni bagaimana kita nak buat. So banyak benda. Kita boleh buat aktiviti guna Kahoot, Padlet, kita ada dekat Google kita Jamboard. Kat situ pun Jamboard. Kita boleh guna. Kalau kita tak tahu guna, kita cakap je benda tu, pandai pelajar kita explore.
kan? Kita boleh bagi tahu apa yang kita boleh pelajar gunakan. Alright. Okay. Alright, itu tadi berkenaan dengan social presence. Ada soalan ke? Atau mungkin ada pendapat tak baik ataupun saya terlalu laju ke? Saya cuba mengaitkan sikit. Nampaknya begitulah kan doktor sini. Ya, mohon dikongsikan nama. Betul. Ini antara strategi pengajaran yang kita kena buat. Dan itulah praktisnya kita di FKAB sebenarnya. Pensyarah dan ICT memang rapat. Kita akan pastikan diorang memang bekerjasama rapat dengan kita. Memang antara yang selalu kita kejar lah waktu ni nak dekat semester naik ni kan. Diorang kena pastikan setup itu adalah peranan ICT lah. Okay? Alright. Selain diorang tolong setup bagi kemas, sanitasi dan sebagainya, kena pastikan teknikal juga berada dalam keadaan tip-top. Okay? Itu nanti kita tengok satu persatu lah. Okey, untuk peranan pengajar. Okey, bagaimana untuk memberikan tugas perbincangan kumpulan kepada pelajar secara hybrid? Okey, Prof. Dr. Doris okay, terima kasih atas soalan. Praktis yang saya gunakan sebelum ini, kita guna breakout room. Maksudnya dekat dalam Esteem ada channel-channel kan. Sebab itu sebelum kita masuk kelas, kita ada perancangan dia. Nanti saya ceritakan. Kita kan hari ni kita kena cover topik apa sebagai contoh, kan? Kita tak perlu cover semua benda kita nak kena guna. Kita guna Kahoot lah, kena guna ni tak. Dalam 2 jam yang kita diperuntukkan pada kita tu, apa blended learning yang kita nak. Ada satu pun okey. Minta mereka, kita bagi mereka topik. Kita dah bagikan grup siap-siap, kan? Kalau nak suruh mereka bahagi-bahagikan sendiri memang slow kan. Kita bagikan siap-siap. Okey, boleh tengok pada PDF senarai PDF nama ni, kamu berada dalam kumpulan mana, terus pergi. Dan pelajar kita memang cakap dia akan tahu kat mana breakout room semua tu. Jadi wujudkan perbincangan. Dan kita macam mana nak rasa kewujudan kita ni, kita pergilah daripada room ke room. Kita masuk room ni, okey saya nak ke room sini. Itu cara kita terpulang. Sama ada kita nak berjalan, saya akan tunjukkan. Kalau berjalan, kita better kena ada tab ke apa ke lah, iPad ke, kan. Senang untuk kita berkomunikasi. Kalau tidak, kita komunikasilah dengan pelajar-pelajar kita yang ada device tu tadi. Sebab kita nak pastikan pelajar yang berada dekat fizikal ni ada komunikasi dengan pelajar yang dekat online. Okey? Jadi kita kena, sebab kita awal-awal kita dah tahu siapa yang berada secara fizikal dan siapa yang perlu hadir. Siapa yang perlu hadir, siapa yang berada online. Kalau boleh, better kita dah tetapkan lah. Jadi kita boleh kontrol. Dan saya juga dapat pengalaman dia daripada UM. Doktor kat UM dia kata, kalau nak pelajar ini involve, kalau contohnya fizikal kan, kita nak pelajar ini aktif ataupun hadir secara fizikal. Kalau kita panggil seorang dua macam datang sikit dah kan sebab semua takut dan sebagainya. Cari seorang yang macam influencer dalam diorang punya batch. Dia kan ada pelajar kan, dia macam ada seorang macam ketua kan, akan dengar cakap seorang ni. Ambil dia, okey, awak masuk kelas secara fizikal. Ataupun mungkin awak boleh namakan beberapa orang yang boleh hadir atau kita tetapkan. Nanti mereka akan datang dan tengok dan sebagainya lah. Okey, kita yang akan tetapkan. Okey. Maka pelajar yang hadir secara fizikal kena masuk dalam. Ya, betul. Kita saya katakan kat sini, pembelajaran yang baik adalah adanya interaksi rakan sekelas antara yang fizikal dengan yang online. Maksudnya fizikal dengan fizikal penting, fizikal dengan online pun penting. Pelajar dengan pelajar, pelajar dengan pensyarah, dan pelajar di fizikal dan pelajar di online. Mereka juga perlu berinteraksi, kan? Jadi masing-masing kita dapat secara seimbang lah. So macam mana implementasi dia? Kita gunakan apa yang ada dalam MS Team. Sebab itu kita punya formula rasmi kan. Sini kita ada channel, kita dalam UKM Folio pun kita ada ruang chat, forum dan sebagainya. Kita boleh gunakan itu, kita explore. Okay. Alright, next tadi saya cakap tentang teacher presence ni, peranan pengajar. Okay. Pengajar sekarang ni dia challenging lah sikit kan. Kalau dulu kita mengajar je, kita dapat ni topik, kita mengajar apa yang kita. Tapi sekarang kita kena jadi designer lah, okay? Satu designer. Kita kena mereka bentuk dan mengajar
pengajaran kita. Itu yang saya katakan tadi. Kita nak mencapai blended learning tu kan banyak benda kan, berapa quiz lah apalah semua tu, kita kena pastikan benda tu ada, tapi dalam keadaan yang sekadar ni untuk 2 jam. So kita rancang lah. Kalau mungkin hari ni kita buat perbincangan je. Hari ni kita nak pastikan pelajar kita bercakap. Kan? Kena ada presentation skill, for example kan. Hari ni kalau macam saya banyak melukis sebab AutoCAD. Saya nak pelajar saya belajar melukis. Tapi dia tak belajar melukis seorang-seorang. Mereka belajar melukis secara by group. Okey, ni buat part ni buat part ni buat part ni. Okey, kita yang kena mereka bentuk pengajaran. Okey. Dan yang paling penting pengajar ni, kita kena wujudkan kepercayaan lah, kepercayaan dan empathy. Maksud building trust ni agar mereka percaya dengan kita dan kita juga percaya dengan mereka. Sebagai contoh, mereka kan ramai ni yang tak buka saya, kalau saya boleh tak semua buka kamera. Adalah macam-macam bagi alasan. Kamera tak ada, apa ni rosak, apa ni kan. Kita husnuzon lah, kita bersangka baik, kita okey tak apa, saya tahu awak berada dekat situ. Tapi kalau boleh, kalau nak yang lebih efektifnya, dia perlu wujudkan avatar supaya dia nampak apa kehadiran masing-masing tu. Okey. So lagi satu, sebab kita tak jumpa pelajar kita secara online selalu, jadi kepercayaan tu yang penting lah. Jadi mereka selesa dengan kita. Komunikasi tu sangat penting. Contohnya, okey, Dr. Khairul, semua orang kenal Dr. Khairul, begini cara dia dalam online. Dalam fizikal pun dia begitu. Jadi nampak tak keserasian dia. Okey? Jadi kepercayaan tu penting lah. Ini pendapat saya kan. Dalam 4 tahun saya mengajar, kepercayaan tu yang penting. Dan juga empathy. Empathy ni itulah bersifat husnuzon tadi lah, banyak tadi. Tak datang lah, inilah tu tak ada kan. Tapi kita lama-lama kita dapat detect kan pelajar kita ni dia betul-betul duduk berada kat depan komputer ke tak kan. Kalau dalam MS Team tu orang lain semua dah left, dia 2 jam tak left lagi. Kan? Itu maksudnya tak ada tu. Dia nak kelas kita pukul 8. Kan? Tengok-tengok pukul 10 apa saya boleh tak generate lagi kan kita punya tu, kalau off baru generate kan. Dia tak generate lagi, ada lagi. Terpaksa call, tidur. Macam tu lah. So kita online kan, so kita faham lah. Jadi kita yang kena tambah baiklah. Kita sebagai pengajar tak bolehlah jadikan benda tu sebagai alasan. Kita kena tambah baik apa yang kita nak buat. Menggunakan platform pengajaran dengan baik. Okey, yang ini kita kena try and error. Saya pun tak boleh cakap Kahoot is the best kan. Nak cakap apa lagi Padlet is the best. Kita kena cuba jaya kan. Ataupun presentation saya slide ini saja yang terbaik. Kita pun tak tahu. Okey. So kita gunakan platform dengan baik. Berhubung kait okey. Teacher present ni, keberadaan peranan pengajar kita ni, yang kita bersembang dengan pelajar kan, kita ada wujudkan komunikasi baik, hubungan baik dengan pelajar ni, of course berkait rapat dengan kepuasan pelajar dalam menerima ilmu tu. Kan? Dia bukanlah setakat kalau kita sembang kita punya KPI SPP tu, bukan itu sahaja, tapi hubungan akrab yang baiklah. Dan seterusnya akan membawa kepada hubungan yang seterusnya kan, tahun 3, tahun 4 dan sebagainya apabila mereka keluar alumni kan. Kita nak kita ni memberi impak kepada mereka dalam kehidupan ni. Tak adalah macam Dr. Nes tu boring kan. Online ialah dia macam ni sampai ke sudah yang profesor yang 2 jam tu orang kenal kan. Orang yang ketat dia belajar macam tu kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia santai, relax sampai kita dapat ilmu tu dengan baik kan. Kita tak nak kadang-kadang pelajar ni, bukan pelajar lah, kita pun kalau dipaksa rasa tak seronok kan. Jadi kita kena make it kurang less serious lah. Tapi at the same time kita kena didik juga pelajar-pelajar kita ni yang sebab kita era digital ni banyak benda yang kita kena cater lah. Sebab anak-anak kita ni human interaksi dia dah kurang kan, social interaksi dia dah kurang. Jadi dengan kita pun dah buat macam kawan-kawan. Jadi kita kena didik apa dia punya borderline dia tu. Okay, itu kita jangan ketepikan lah. Okay. Next elemen yang kita perlu tengok adalah daripada pengajaran kognitif. Cognitive presence ni maksudnya apakah konten pengajaran kita. Okey, dekat sini boleh dikatakan bila sebut pasal kognitif ni, dia sebenarnya bentuk komunikasi yang berpanjangan. Dia sustain communication. You know, dalam kita punya kelas ni, saya tak boleh syok sendiri dia cakap macam ni kan, kita sakit kan, nak nanti bulan puasa nak bercakap macam ni kan. Pelajar kita pun perlu juga bercakap. Jadi kita nak pastikan pelajar kita gembira,
pelajar kita alert, pelajar kita pun segar. Itu dia secara fizikalnya. Jangan lupa yang dekat online juga, kan secara maya. So kita kena sentiasa tanya, okey ke semua? Boleh tak bagi pandangan sikit? Apalah pandangan apa-apa, dia tak ada right or wrong, kan? Pandangan sahaja. Tak pun suruh dia buka online, buka kamera ataupun ada kat avatar dia sendiri pun tak jadi masalah. Okey. Dan untuk pengajaran kognitif ni, apa yang perlu dalam kita punya pengajaran, kita punya presentation ataupun aktiviti, kita perlu mencapai pada pemikiran kritikal. Maksud pemikiran kritikal ni daripada mereka faham je input, kan? Kita bagi teori banyak, kita bagi teori, mereka pun faham. Tapi mereka perlu ada satu another level. Itu yang panggil pemikiran kritikal ni, critical thinking ni, daripada understanding, kefahaman kepada bentuk, exploration, eksplorasi, integrasi dan juga resolusi. Okay, apa benda ni eksplorasi ni? Okay, eksplorasi ni bila kita bagi satu input, mereka boleh kembangkan input tu, boleh mereka kembangkan maklumat tu dengan sendiri. Maksudnya mereka mencari maklumat tu sendiri. Itulah tadi pentingnya breakout room yang tadi macam Dr. Rose katakan. Macam mana kita nak wujudkan perbincangan ni? Kita dah bagi, okay, this is the topic that you have to find. Okay, so you put in a group, cari maklumat dia. Tak kisah pada maklumat, you bincangkan. So mereka cari daripada pelbagai sumber, kan? Tak adalah kita swap ada semua daripada kita punya slide dia. Sekarang ni budaya doktor nak slide, macam tu kan? Kita kena kurangkan kepada, sebab semua maklumat di hujung jari. Kita kena pastikan mereka yang pandai mencari maklumat tu. Okay, sebab slide kita akan bagi dekat dalam kita punya ni, kan? You can follow kita sepanjang pengajaran kita. Okay, untuk integrasi pula, biasalah kita ada assessment kita, kan? Suruh dia buat assignment ke, kalau kat rumah suruh dia buat eksperimen sendiri, kan? Eksperimen diri, cek suhu ke apa ke, IoT ke, macam-macam kita boleh buat, kan? Suruh dia berniaga sendiri ke dan dapatkan data pun boleh. Okey. Dan last sekali resolusi lah. Resolusi ni bermaksud kita kena pastikan apa yang kita belajar di dalam kelas ini yang pelajar kita boleh guna untuk next class ataupun dalam kehidupan mereka. Itu yang paling penting. Itu cabaran kita lah. Bukan setakat teori kita short tapi apa yang boleh aplikasikan. Itu kita kena pastikan. Itu maksudnya ada eksplorasi, integrasi dan resolusi. Bukan setakat saya tahu aja. Tapi kefahaman dan bagaimana kefahaman itu untuk mereka amalkan. Itu yang paling penting dan kita sebagai pengajar kena pastikan benda itu berjaya. Okey. Dan pengajaran kognitif dia lebih kepada bersifat problem solve lah, kan? Dia kepada penyelesaian masalah. Sebab tu dalam cerita pun sendiri ada keusahawanan, kan? Sebenarnya macam tu kalau kita follow OBE semua tu, pelajar-pelajar kita dah ada satu kemahiran yang lengkap lah, kan? Kita sebagai pengajar kena pastikan semua OBE itu tercapai. Okey, dan sepanjang yang jadi kita punya challenge ataupun kita punya cabaran adalah memastikan inquiry based learning ni berjaya. Okey, maksudnya pelajar kita ni dia sendiri ada inisiatif untuk mencari informasi kebenaran dengan atas rasa ingin tahu. Dia bukan datang kelas, hari ni Dr. Nash akan ajar gini sekian. Macam tu je, lepas tu habis. Kan? Kita tak nak yang macam tu. Kita nak awal lagi mungkin kita trigger. Okay, next class we are going to learn this. Okay, cuba cari apa yang sesuai, apa aplikasi dia dan kongsikan. Jadi mereka bila daripada mereka akan rasa ingin tahu. Apa lagi aku kena cari ni? Nanti doktor akan share lebih banyak lagi maklumat-maklumat yang di luar yang aku tak tahu dan sebagainya, kan? Jadi kita kena initiate lah perasaan itu pada pelajar kita. Dan itu satu cabaran lah dekat online ni. Kalau dekat fizikal macam ni kita boleh terus tunjuk-tunjuk, kan? Tapi kalau dekat online ni agak sedikit cabaran lah. Okay, sorry. So kena tengok ni setting dia macam mana. Cik, ni aje. Alright, kita pergi ke strategi pelaksanaan. Tadi Dr. Hasimi, Dr. Rahayu kata macam mana kita nak buat ni, kena macam mana ICT semua, kan? Kita nak connect macam mana. Sebab tu saya prefer saya datang, saya tengok kita boleh tak jalan. Sebenarnya sekarang ni kita sedang buat hybrid lah ni, kan? Maksudnya possible aja, kan? Saya harap rakan-rakan yang dekat online sana okeylah dengan cara saya penyampaian saya ni, ke boring? Kan? Kalau bagi tahu ni, kalau ada doktor saya dah mengantuk, dia bagi tahu. Itulah komunikasi. Bila kita ada building trust tadi,
pelajar kita lebih telus, kan? Doktor saya nak pergi minum kopi. Silakan minum kopi, kan? Tak ada masalah. Macam itulah kita santailah dengan pelajar kita, kan? Okey, strategi pelaksanaan macam mana? Okey, di FKAB kita dah menjalankan hybrid ni sejak daripada tahun 2021, kan? Ada yang dah mula guna, ada yang tak guna. Macam saya suka guna. Sebab ICT dah boleh macam-macam, kan? Dulu saya cuba je. Tapi of course, it's not flying colours lah. Banyak benda hiccup tadi macam berdengung, tiba-tiba internet mati, kan? Sama, benda tu terjadi. Dan daripada feedback tu kita minta fakulti kita upgrade, kan, dan sebagainya, minta tambah fasiliti. Kalau kita tak buat, kita tak cuba macam research, kita tak tahu apa kelemahan dia, kan? Jadi kita kena buat. Dan pertama sekali yang ICT buat adalah mereka mengadakan soal sedik tentang kesediaan warga fakulti. Semualah pensyarah-pensyarah kita adalah ready ke tidak, dan kebanyakan ini saya kongsikan dapatan yang dahululah pada tahun 2021. Terima kasih. Okey. Banyak yang tidak mahu menggunakan hybrid itu macam risau ni risau COVID, kan, wifi tak stabil macam tadi, kan, keperluan ruang yang tak cukup, keperluan kemudahan teknik ICT, dan benda-benda tu kita dapatkan pandangan daripada mereka dan kita berbincang. Mungkin ada seorang ICT, patutnya dia akan ambil take note lah komen-komen ni, bukan tengok aja, kan. Contohnya keperluan teknikal, dan kena bagi tahu pada pensyarah-pensyarah kita yang tak tahu. Sebenarnya doktor, kita dah ada begini. Kita ruang aktif kita dah cuba, dah guna, dah boleh. Rasanya kalau ada touch screen kat mana-mana ruang aktif ni, kan. Kita ada boleh buat ni smart TV dan sebagainya. Kita kena war-warkan. Okey, itu tanggungjawab ICT. Kempen dari masa ke semasa lah, promosi. Okey. Alright, yang kedua, kita kena tengok penyediaan kemudahan fakulti. Kan. So ini pun lebih kepada pembangunan dan ICT punya tanggungjawab lah. Kena pastikan dekat dalam semua bilik kuliah kita ada komputer, kan. Saya dengar Dewan BK1, BK2 dah upgrade dah, dia nak tengok tercanggih, kan. Ada komputer, ada laptop, paling penting internet wifi kena tip-top. Macam tadi kita tak suka tiba-tiba bercakap putus, panik. Mana pula aku punya, daripada kita bertenang tadi, mana pula ni, kan. Kena pastikan. Itu macam mana kita kena kerjasama dengan PTM ke, kan. Masa dulu memang banyaklah PTM minta maaf alami gangguan itu, gangguan ni, dia orang upgrade, kan. Alhamdulillah improve lah sekarang, kan. Okey, webcam. Kena pastikan berapa webcam yang kita ada, kekuatan kemudahan ICT kita, kan. Baru kita boleh promosikan pada pensyarah-pensyarah kita. Dan baru kita boleh rangka. Takkan semua segerbak nak guna, kan. Dia punya webcam ada 4. Pensyarah kita semua total berapa? 100 lebih, 40 kan, ramai, kan. Ini berebut-rebut je. Kita tengok kita punya kemudahan. Okey, pastikan dekat semua tempat ada skrin LCD semua, kan. Kalau ni saya sukalah bilik aktif ni. So bilik aktif ni kita boleh conteng dekat semua yang putih-putih. Dinding bukanlah. Yang belakang-belakang macam ni kita boleh conteng, kan. Okey, bilik aktif UKM. Riki. Macam di FKAB ada yang tidak tahu wujudnya bilik aktif UKM ni. Kita gunakan. Kalau saya, sebab bilik aktif UKM ni orang macam guna untuk kuliah, saya guna untuk perjumpaan FYP saya. Saya praktis, saya biar saya, orang yang tak guna biarlah saya guna. Kita sebagai pensyarah ni yang muda lah especially, kan, kita kena explore, kan. Kita tak boleh nak tunggu penyelaras kita, mentor kita suruh baru kita nak buat. No, kita sendiri explore, kita sendiri yang bina network dengan ICT. Contoh Puan Suriani apa nama? Surina. Soalan terbalik dah. Puan Surina, boleh tak saya nak tempah bilik ni? Okey, so kita sendiri yang kena initiatekan benda tu. Okey. Dan kat sini memang peranan ICT sangat penting lah. ICT perlu ada satu tim yang kuat. Okey, kena pastikan semuanya cukup dan semua keperluan-keperluan pensyarah, feedback daripada pensyarah kita ambil kira, kan. Sebab kita tak nak nanti kita just ambil pendapat je tapi tak ada penambahbaikan. No, kita tak nak macam tu. Okey. Alright, ini sebagai contoh lah saya bagi dekat fakulti kami. Awalnya kita minta ini ICT sendirilah yang akan kenal pasti ruang. Dia ikut ada sekarang ni tak ikut SOP, kan. Macam dah tak perlu, kan, April ni, kan. Kalau dulu kita tengok ruang-ruang ini berapa yang boleh masuk kalau berjarak.
Tapi sekarang ni dah tak ada dah, boleh lah semua masuk dan sebagainya. Okey, increase lah. Kan kita tengok minta ICT ni senaraikan dan kena war-warkan benda ni. Dan cara tempahan, kena pastikan pensyarah kita tahu macam mana cara nak tempah. SOP ni kena clear. Kalau tidak, kat mana aku nak tempah? Kat mana aku nak dapatkan webcam ni? Kat mana aku nak minta tenaga ni? Diorang ada ke? ICT ada berapa gerat je. Kena bagi tahu bila. Okey, bekerjasama dengan mereka. Jadi mungkin mereka dah set upkan ke, kan? Ataupun kita sebagai pensyarah ni tahu esok kita nak guna hybrid, ataupun kita datanglah kat bilik aktif ke mana-mana BS, mana-mana yang kita nak guna. Kita tengok dulu persekitaran, kan? So kalau dekat FKB memang ICT ada bagi tahulah boleh tempah ikut ni. Tempahan dewan hanya melalui pembangunan dan sebagainya. Dia ada bagi tahu email. Dan benda ni kena bagi tahu dari masa ke semasa lah. Mungkin dari email, hebah-hebahan, talk macam ni, kan? Kena ada promosi tu. Okey, kenal pasti kemudahan teknikal. Ni yang asas. Okey, untuk basic, okey, basic sebenarnya ada 3 je. Kan? Asal ada webcam, asal ada laptop dan screen. Cukup. Itu basic, itu very basic. Itu asas 3 je. Okey. Yang lain-lain ni yang saya katakan ni, tripod semua ni, yalah kalau kita nak berjalan, kan? Nanti bergantung kepada kita lah. Kita nak berjalan macam mana, kan? Kalau kita nak pelajar kita lihat secara ruang lingkup yang besar, kita kena ada tripod lah, kan? Kalau webcam, kalau kat depan kamera yang macam ni je, kan? Macam depan laptop kita ada dah webcam, kan? Kita boleh tengok macam tu, macam kita buat online. Tapi lain, kan? Dalam kelas kita lain. Perlunya ada satu tripod lah yang boleh. Tak kisahlah ini tripod temperature ni pun okey. Boleh guna. Kan? Boleh tambah lagi. Tak, saya dapat maklumat semalam kata dia, ni kan tak kita ambil benda ni. Boleh tambah baik anti-ICT, minta peruntukan dari fakulti. Okey. So yang lain ni kamera, laptop, screen, mikrofon. Macam tadi perlu ada mikrofon. Kalau ada mikrofon yang clip tu lagi bagus, boleh kita guna. Tapi kalau suara pencarian selalunya kuat, macam sekarang ni, kan, tak perlu mikrofon pun okey. Sebab kadang-kadang mikrofon ni berdengung, kan, macam ni. Sebab tu kita perlu dapatkan feedback daripada audience kita, kan. Memang kena kuat suara, okey. Okey, yang ini tambahan selalunya dekat dalam bilik aktif, dekat dalam BS, dekat dalam DK dah ada siapkan kabel ni, adapter untuk HDMI dan VGA. Mungkin sekarang ni HDMI lah, kan. So kabel tu dah ada. Setiap bilik saya percaya memang kemudahan tu dah ada untuk connectkan, pancarkan kepada skrin. Okey. Power extension, sebab kita tahu power source kita satu aja dekat dinding, perlu ada extension lah. Senang kita nak positionkan kita punya laptop dan sebagainya. Okey. Dan antara lain yang paling penting sekali internet lah. Internet dengan wifi paling penting. Berapa kali kita ni sebab masalah orang tak nak, takut wifi tak stable, kan. Kita upgrade, kan. Okey. Itu peralatan by default yang ICT kena sediakan. Okey, kalau tak ke 88 ni mungkin ada 3 pun okey. Kalau tak ada tripod ke apa, kan. Sebagai contoh ini di FKB punya lah. FKB ada benda ni. Ada berapa cik? Banyaklah. Webcam yang kita dah beli, tinggal nak guna je. Sebab tu kita encourage kita punya pensyarah buat secara hybrid. Kan. Jadi tak jadi, berjaya tak berjaya tu kita go through masa kita, pengalaman kita. Tapi buat dulu, okey? Redah dulu. Okey, sebab peralatan kita dah beli. Sayang kalau tak guna, kan? Okey, cuma tambahan device yang pensyarah perlu bawa. Ini sebagai suggestion sahaja. For example, macam ni, kan? Dalam bilik ni by default kita dah ada laptop yang disediakan oleh pihak ICT. Saya bawa another device saya supaya saya boleh kontrol ataupun saya boleh berkomunikasi dengan pelajar dekat online. Macam sekarang ni, macam yang saya buat. Sekarang ni saya share dekat saya punya iPad saya, Surface saya yang bawa device saya sendiri. Tapi Zoom, MS Team yang saya kontrol nanti adalah guna laptop yang provided by the ICT lah. Kat sini kita nak tengok chat dia macam mana, kita punya kamera kita pandang macam mana, kan. Sambil-sambil tengok tudung kita okey ke tidak, kan. Kadang-kadang pelajar ni nak viral je, kan. Kita tengok environment tu. Pelajar kita nampak yang bagaimana. Yang penting bukan pelajar yang fizikal ni, memang nampak kita lah, perempuan-perempuan macam ni. Pelajar yang dekat online sana, kan.
Kuat-kuat lah kamera kita kalau kita tak perasan. Kamera kita ni mandang dinding je, tahan mana terlanggar ke kan. Kita tak alert benda tu sampai ke sudah kan. Jadi kita kena tengok. Sebab tu penting ada multiple device lah. Saya cadangkan at least 2. Satu yang daripada ICT yang dah provided dalam bilik, satu lagi yang kita bawa. Okey. Bila kita dah bawa, tak kisahlah iPad ke Surface ke apa-apa, kita kena bawa lah adapter sendiri. Yang ini ICT tak sediakan lah kan. Maksudnya yang connect kan, sebab kabel dah ada. Cuma kadang-kadang kabel ni untuk masuk kat dalam Surface ke iPad ke, dia berbeza adapter dia tu. So kita lah kena beli sendiri, kita lah provide sendiri, invest sikit lah kan. Ataupun kalau tak kedua-dua ni, pada awalnya saya guna ini graphic atau writing tablet. Kalau boleh saya contoh ni, inilah. Ini graphic and writing tablet. Maksudnya bila kita paparkan kita punya slide kan, PowerPoint, kita boleh conteng dekat sini. Sama ada kita nak berjalan ke apa. Kalau berjalan limited sikit lah sebab dia sambung wire kan, kabel dekat sini. Dia macam dekat je lah kita nak berjalan, tapi still kita boleh conteng-conteng kan. Macam saya ajar numerical competition, panjang Taylor series. Macam mana saya nak tahu kat sini panjang-panjang macam ni kan. Yang tadi cost tadi pun dah banyak besar kan, yang ustazah tadi punya Jawi. Macam mana saya nak buat yang panjang-panjang tu. Jadi memang saya guna yang ini. Okay. Alright, itu antara teknik asas dia. Dan ini ICT perlu pastikan. Dan pastikan pensyarah kita tahu kita ada asas-asas ni. Kita ada peralatan ni. Kalau tidak, pensyarah ni macam tak jumpa kan, macam tak kenal pun kan. Dia macam ada ke, kita kasi ada ke, saya tak tahu pun ada. Macam tu. Jadi kena sentiasa war-warkan. Okay. Alright, okay. Antara lain strategi pengejaran kita, okay. Ini yang tadi saya katakan tadi awal-awal tadi. Okay, Dr. Doris okay, ini kata awal-awal tadi. Kita dah dapat topik hari ni, kita nak kena belajar apa. Okay, teaching plan kita dah tahu. Jadi kita nak tahu macam mana posisi kamera kita. Adakah kita hari ni nak bercakap macam ni aja macam pembaca berita kan, sambil kita tunjukkan online slide, ataupun kita nak menggunakan slide menggunakan whiteboard kan. Itu terpulang. Yang ini juga kita kena tengok kesesuaian. Nanti saya tunjukkan kita punya demo sikit. Kedudukan posisi kamera, nak arah mana yang kamera nak kita tujukan kan. Katanya kita dah ada kan kamera yang ikut sensor mana kita pergi, ada tu kan. Itu kalau ada terbaik. Tak pun yang ke atas yang 360 boleh nampak seluas tu pun terbaik juga kalau ada lah kan. Ini boleh nampak antara dua. Kita kena pastikan view daripada student yang dekat rumah, dekat online. Itu antara yang paling penting. Okay, sebab pelajar kita kat facility memang nampak kita, tak jadi masalah. Yang kat rumah tu kan, dia kalau lecturer yang tak ada lagi seronok lah. Dia tak bagi feedback apa kan. Saya tak tahu, saya tak nampak. Kita kena pastikan kamera. Sebab tu dua device yang kedua penting lah. Jadi kita boleh pantau. Macam sekarang ni saya dapat pantau, okay, saya nampak gambar saya sedang bercakap. Dan juga pelajar dekat rumah nampak slide yang ini. Okay. Alright. Itu strategi pengajaran yang pertama. Yang kedua, kandungan pengajaran. Cara macam mana kita nak sampaikan. Okay. So kita kata penggunaan papan putih. Okey, kalau penggunaan papan putih, saya pun cuba try and error. Saya kata, masa awal-awal dulu saya guna marker kita yang biasa je lah. Tapi pelajar kita tak nampak macam halus sangat kan. Jadi memang saya beli, saya bawa contoh, memang yang gajah punya ni. Memang besar ni. Memang besar. Harga dah RM8 lah. Tapi make sure yang marker lah. Yang whiteboard marker, jangan yang permanent pula. Yang ni yang big nip punya. So ni kita boleh tulis. Sekejap saya tengok. Sekejap Kalau saya berdemo sikit, nampak tak kat sini? Okay. Nampak kan? Sebagai contoh. So kita boleh dah tengok-tengok. Nampak kan besar kan saya tulis SPP kat sini. Okay. Kalau kita tukar slide ini kepada presenter, kita akan nampak lah kamera ni. Itu kita yang kontrol supaya tak nampak, sebenarnya tak nak nampak kelang kabut. Kejap doktor ni pergi slide, kejap doktor ni pergi papan putih. Kita tak nak yang macam itu. Jadi kita rancang awal-awal kan. Okay. Macam mana
cara penyampaian. Social design tadi macam tadi doktor, macam mana pelajar kita nak berkomunikasi dalam breakout rooms kan, apa assessment ataupun assignment yang diorang kena buat. Diorang kena buat presentation ke, diorang kena buat reports ke, macam mana cara perbincangan tu berlaku. So kita ada 2 jam kan, pastikan dalam leksi 20 minit diorang berbincang, lepas tu diorang kena present 10 minit. Ataupun satu hari tu saya nak bagi teori je, nanti next tutorial kelas baru diorang berbincang, pun tak jadi masalah, ikut kepada kita punya keselesaan. Okey, itu penggunaan papan putih. Ataupun cara yang kedua, hari ni kita nak guna PowerPoint je. Okey, kalau nak guna PowerPoint, so ada 2 cara. Satu cara yang sekarang yang saya tengah guna ni, maksudnya saya ada slide, saya share, pelajar saya nampak kan. Kadang-kadang dekat online kat Zoom, okey nanti saya bagi tahu. Dekat depan ni, kan nampak kan saya punya physical, saya punya slide. Okey, yang lagi satu, kita talakan kita punya kamera ni, kalau boleh. Minta maaf kalau kita naikkan tak apa. Boleh tak pegangkan kejap macam ni? Nak pastikan dekat sini slide kita nampak. Nampak tak? Slide kita nampak, at the same time kita punya ini pun nampak. Macam yang setting yang pertama ni. Sorry. Macam ni setting yang pertama ni. Kena pastikan pelajar kita nampaklah slide yang dekat dalam TV ni. Okey? Tapi kalau agak sukar daripada segi pencahayaan susah sangat, itu saya suka guna cara yang kedua yang sekarang kita buat ni. Maksudnya kita share slide as a share content, share screen. Kita guna sebagai share screen. Okey, saya jawab dulu soalan Dr. Hazim ni. Saya tertarik dengan avatar yang okey. Sebenarnya avatar ni dia nak menunjukkan keberadaan pelajar kita. Kita tak nak pelajar kita kalau doktor tengok kat partisipan kan, tak ada orang pun buka kamera contoh macam tu kan. Kita macam sunyi, pelajar kita pun rasa macam tak ada keberadaan rakan-rakan yang lain. So kalau avatar ada, sebab ada je avatar maker, avatar boleh guna secara online yang free. Suruh pelajar klik untuk masukkan dalam profil mereka. Macam tu. Itu yang saya nampak lah avatar ni. Boleh explore lebih sikit lah kot doktor. Saya pun pelajar saya tak menggunakan avatar. Saya memang minta mereka buka kamera. Tapi ada yang tak buka juga kan. Tapi tak apalah, apa yang kita boleh kontrol sahaja. Masya, kalau macam pelajar kata bila dia on camera, data dia pakai banyak atau tu macam mana? Itu yang kita kata yang awal tadi, trust tadi tu, husnuzan je lah. Okay, fine. Okay, kalau awak kata buka online tu akan makan data, boleh sepanjang saya bercakap tutup. Tapi bila breakout room nanti you kena buka. Macam tu ada perbincangan. Macam kita sekarang ni bercakap, saya tak nampak pun audience saya semua kan. Tapi masa perbincangan kecil nanti bila dia berinteraksi, kita kena pastikan mereka ada. Dia involve, dia take part. Bukan dia senyap bercakap macam ni, dia duduk tengah makan. Kita tak nak, kita nak pelajar kita belajar dalam keadaan yang betul. Ada posisi dia kan. Ada adab belajar kan, bukan secara baring dan sebagainya. Kita nak mendidik pelajar kita yang ke arah itu, disiplin yang itu. Walaupun dalam keadaan online. So kena pastikan diorang nak kena buka juga. Diorang data okey, main boleh kan. Tengok kalau diorang main PUBG kan. Elok aja. Saya tengok semua saja diorang itu ni kan. Kalau time ni suruh submit, terlambatlah itulah, tak cukup data lah apalah. Tengok elok aja dia tengok kan. Itulah kita rapat dengan student. Kita boleh pantau dia macam tu kan. Tu saya selalu lah tengok, ya ke? Bukan awak itu main PUBG, okey je saya tengok. Kan. Sebab tu awal-awal perkenalan, masa kelas pertama selalu saya ice breaking lah. Pelajar ni hobi dia apa? Dia akan cakap lah, saya main online. Dia akan suka bercerita. Saya suka main online gaming lah apalah. Time dia punya submit online gaming tu, data dia habis. Kita boleh tengok. Tu strategi lah. Antara strategi dia. Okay. UKM ada dasar wajib on camera ke? Tak ada. Tapi kalau waktu kelas, kita boleh adakan rasanya declaration form tu. Memang saya wajibkan. Untuk pelajar saya baru ni yang last sem ni, dekat dalam declaration tu mereka kena on kamera, wajib. Kalau tidak saya tolak markah. Saya kata memang saya tegas bab tu. Dan mereka tak boleh meniru.
Kalau saya dapati mereka meniru, memang saya tidak. Dan mereka kena tanda tangan di dalam UKM Folio kan. Selagi tak cukup 114 punya tanda tangan yang saya dapat, selagi itu kita tak akan mulakan. Itu untuk kita waktu kelas, waktu exam lah. Tapi kalau waktu kuliah santai je. Itu memang kita ada declaration form tu, memang kami buat. Okay, jadi sepanjang 3 jam tu bukalah. Elok je. Elok je diorang ni termenung. Elok je. Kan? Tak ada lah komplain. Tak ada komplain. Sebab diorang tahu diorang nak exam. Tapi Ini untuk exam lah. exam untuk exam. Tapi ada juga macam baru ni exam kita terpaksa buat 2 kali sebab mengulang sebab ada yang kuarantin. Yang kuarantin kita faham, kita tak ambil lah, itu ada empathy. Tapi mereka kena buat surat tunjuk sebab dan email secara formal kepada kita, pembuktian. Kan? Macam itulah. Jadi ini saya rasa yang formality ni lebih kepada masa exam lah ya. Kita tak nak ada timbul isu dan sebagainya. Tapi kalau waktu kelas, macam doktor-doktor semua nak pantau mereka punya kedatangan, boleh juga. Tengoklah dekat MSM kita boleh download kan attendance kan. Tengok diorang datang macam mana, keluar masuk diorang ke, kita boleh trace. Tu kalau rajin lah kan. Okay. Yang ketiga, ini bergantung pada kita. Kita ni suka yang macam mana? Adakah kita ni jentung pada tetap ataupun fleksibel? Tetap macam lah, kita duduk kat depan, kita perempuan-perempuan bercakap je dalam slide kita. Ataupun kita suka fleksibel. Fleksibel tadi tu yang saya kata yang perlu adanya another device. Macam tab ni ke, ataupun iPad ke, Surface ke, supaya kita boleh sambil bercakap. Saya suka berjalan kan, sebab kita punya kelas besar. Kelas yang bilik aktif ni agak kecil, okey lah saya boleh nampak pantau semua kan. Kalau yang FKB tu dia 60 sampai ke belakang, jadi kita kena berjalan. Kalau tidak, tunduk macam ni kan. Kita kena pantau lah. So kita kena tengok, itu bergantung kepada ketetapan kita. Dan waktu itu kamera kita nak berada dalam posisi mana kan. Kalau waktu itu tak perlukan kamera, macam contohnya breakout room kan, seorang duduk sana, seorang duduk sana, seorang duduk sini. Breakout room time tu tak perlu, hanya kamera yang ada pada device pelajar tu. Kan saya kata tadi, pelajar kita galakkan bawa device mereka masing-masing sebab senang untuk mereka berkomunikasi dengan rakan yang dekat online. So dekat situ mereka, waktu yang mereka berbincang tu, seorang kena buka. Jadi rakan yang dekat rumah pun nampak. So nanti bila kita datang dekat grup tu, secara fizikal kita tengok lah, okay dah buat apa macam tu, macam yang cikgu ni buat kan. So itulah cara kita punya flexibility tu macam mana. Kita suka yang tetap, kalau tetap static macam ni lah, ada dia punya dia punya marking dia kat situ je lah kamera tu kan. Boleh nampak secara besar, secara luas, tertumpu kalau ada pensyarah ke, ataupun nak nampak secara pelajar yang lain pun boleh nampak secara luas dalam satu kelas tu. Okay, boleh tengok. Okay, so sikit lah ya untuk penglibatan pelajar ni. Saya nak tengok tentang engagement kita. Okay, macam mana kita, FKB ada sedia ke kemudian ikut bicara? Oh, belum lagi kan Puan Farah, kita punya kamera yang boleh sensor tu belum lagi dalam proses. Kita minta juga, tapi tengoklah pada keperluan bajet jabatan. Dalam proses beli katanya. Alhamdulillah, nanti bolehlah kita buat demonstrasi nanti kan. Entah ya tak detect lah tidak kan. Kalau dia tak detect, saya siap lah. Kita yang mudah macam ni detect. Bukan detect movement. Apa tu? Detect apa? Untuk nampak tulisan. Oh, nampak tulisan, bukan detect movement. Oh, okey. Oh, detect lah. Tapi patutnya adalah kamera yang ikut pensyarah movement tu. Ada, tapi kita tak belilah kan. Oh, kita boleh preset sendiri yang kita nak beli ni. Kita boleh preset. Okay, so kita Dr. Rohayu, maksudnya kita tak beli lagi lah untuk yang kamera bergerak tu. Kita baru beli yang kita boleh detect text Lepas tu kita boleh set preset. Preset maksudnya, oh dia boleh ke belakang boleh benda tu. Bukan, maksudnya preset 1 ke whiteboard, preset 2 ke... Oh, satu kamera. Okey. Okey, yang dimaklumkan oleh ICT kami ada satu kamera. Maksudnya boleh multiple window, multiple screen, bukan, kita boleh preset. Multiple apa? Macam preset multiple location. Multiple location. Kejap kita boleh setkan dekat whiteboard, sekejap kita boleh setkan dekat ni tanpa menggerak-gerakkan macam kita tadi kan, menggerakkan tripod ni. Kan? Tadi kan kita nak menulis, kita bergerak sini, nak berjalan kita bergerak sini kan. Yang ini adalah fakulti boleh sediakan.
Okey. So engagement, okey, macam mana kita nak engagement kita ni? Tadi yang pertama sekali kalau meningkatkan engagement pelajar yang online dan juga secara fizikal, yang pertama sekali adalah kemudahan internet yang baik. Kan kita sebagai manusia kan, kita tak suka benda yang kena repeat banyak kali kan. Apa ya dekat fizikal ni lah. Kita dah bagi tahu dah. Lepas tu tapi dekat yang online tak dapat lagi kita punya arahan tadi. Dah kita kena repeat. Member kat depan ni berapa kali nak kena repeat pula benda kan. Dia orang tak suka. Jadi kena pastikan smooth. Okey. Tapi ini benda yang kita tak boleh kawal. Benda yang kita boleh kawal, kita boleh kawal lah. Okey, upgradekan sikit kita punya internet. Kita perlukan kualiti audio dan video yang jelas. Macam tadi. Sebab tu tak dapat dengar dengan jelas suara peserta yang hadir secara fizikal. Betul. Sebab kamera sekarang mic ada dekat saya. Okay, kalau kita nak berkomunikasi, itulah pentingnya grup yang kecil, breakout room. Kalaulah ada soalan macam ni kan, doktor ada soalan, saya akan pergi sana, saya akan bawa saya punya supaya mic tu dekat. Jadi yang berada di Zoom pun akan dengar soalan tu, ataupun kita just repeat balik lah. Kan? Again kita yang control the situation, kita yang control kelas tu. Okey, contohnya kita okey ada soalan. Okey, yang member tu pun cakaplah saya punya soalan. Okey. Tadi sekian-sekian ada bertanya berkenaan dengan, kita repeat balik. Sebab mic tu dekat dengan kita, kan? Okey. Okey, kualiti video. Video pun pastikan bila kita share tu kita share dengan audio, kan? Lalunya 3 minit kita punya share kita punya video kan? 3 minit tu lah yang kat depan sini boleh dengar, yang kat dalam online. Tapi sudah dia tak dengar dan dia tak bagi tahu kita pun. Itu kena pastikan kita kena stand. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Macam tu. Tapi awal-awal je lah. Saya rasa bila kita dah beberapa kali kelas buat dan pelajar pun dah selesa, mereka akan respon kita punya ni. Kan kesian doktor dia cakap seorang-seorang, baik aku respon. Akan satu tahap dia akan macam tu. Wujud dia hubungan tu dah ada. Kan? Okay. Awal-awal memang krik-krik sikit lah kan. Kuliah pertama, kuliah kedua. Tapi bila dah banyak kali kita buat aktiviti, mereka akan rasa seronok kan, ada engagement tu. Inilah cara-cara untuk menaikkan engagement pelibatan pelajar ni. Okey, yang ketiga, pembelajaran yang aktif dan kolaborasi tu yang dia kata. Kita tak nak pelajar ni baik dengan kita je, tapi mereka kena baik dengan pelajar yang lain juga. Ada wujudnya diorang punya chemistry, kolaborasi tu. Fizikal dengan fizikal, online dengan online, fizikal dengan online. Kan, online dengan online ni mungkin okey, breakout room yang fizikal saja. Contoh kan, yang online korang buat korang punya room sendiri. Contoh macam tu. So pun bincang total. Tapi make sure ada perbincangan. So itu pun lagi mudah juga. Tu saya tak cuba lagi yang online saja. Sama ni saya melibatkan kedua-dua. Mungkin lepas ni saya boleh cuba yang online, cuba berbincang sendiri. Dan kita masuk dalam tu, kita duduk kita on lah. Kita duduk kita boleh tengoklah perbincangan tu. Pun boleh kan kita pantau. Ni pastikan at least dalam 2 jam tu adalah perbincangan mereka yang mereka berkenan. Dan kita sebagai pengajar juga pastikan tak ada yang left behind. Tak ada siapa yang tersisih, kan? Kita tengok kita hanya lebihkan yang online je. Yalah, yang online okey ke? Yang online okey ke? Yang kat depan ni kan kesian dia tak ada tanya okey ke tidak kan. Tapi kita kena make sure benda tu seimbang, kan? Jadi pelajar kita tidak akan rasa tersisih. Antara lain adalah pembelajaran teradun, blended learning. Kita kena tahu apa yang kita kena capai, sebab tu kita masukkan dalam assessment kita. Hari ni kita kena buat quiz. Okey, quiz kita nak buat dalam mana? Kahoot, Quizizz, dalam Google Form. Kita yang handle benda tu kan. Kita pelbagaikan. Okey. Penglibatan pensyarah. Penglibatan pensyarah ni maksudnya okeylah bersama dengan pelajar lah tadi, interaksi. Dan juga kita sebagai pensyarah ni sebenarnya kena sentiasa upgrade diri kan. Kita tak boleh bukan nak kata kita melawan arus, kita cuba adapt lah persekitaran apa yang sesuai dengan situasi sekarang ni kan. Contohnya kalau kita online je, ada masalah kalau kita online saja, pelajar kita interaksi sosial kurang, sejauh mana keberskanan pun kita tak tahu kan. Jadi kalau kata sekarang ni kita lebihkan kepada hybrid, at least mereka dapat merasai kedua-dua pengalaman tu kan, secara online dan juga secara fizikal kan. Dan kalau ikutkan secara fizikal tu yang lebih baik kan, pelajaran kita secara one to one kan. Jadi kita nak pelajar kita merasai kedua-dua pengalaman tersebut. Jadi penglibatan pensyarah sangat penting lah. Okey.
Alright, demonstrasi ni saya nak tengokkan tadilah. Kejap, apa dia punya konten ni. Okay, kalau kita nak guna sebagai contoh metod yang pertama, penggunaan slide dan papan putih. Yang tadi yang saya katakan tadi itu, kita pastikan macam dalam bilik aktif ni ada banyak whiteboard yang kita boleh conteng. Jadi kita ke belakangkan sikit kita punya webcam ni dan kita pastikan nampak kita punya slide dekat tepi sini dan juga kita punya penulisan kat sana. Tapi penulisan tadi saya akan pastikanlah kita kena ada benda ni. Okey, sebagai contoh saya cuba okey, kalau yang ini kita rasa seorang-seorang tak boleh, kita mintalah bantuan ICT. So kita dah plan siap-siap. Okey, sebagai contoh yang ini, cuba tengok saya punya posisi kat mana. Okey. Alright, macam tu. Okey, kita naikkan sikit. Itu yang kita nak beli kamera yang boleh detect tu banyak-banyak tu. Tak ada pencarah ni macam ni lah. Dengan okey. Op. Okey, sebagai contoh macam ni, boleh nampak kan? So kita ada kita punya skrin dan saya berada dekat sini dan sekarang saya nak mengajar pelajar saya. Kan? Okey, kita nak minta pelajar kita tengok dekat ni. Sebagai contoh apa Okay, saya pun tak cerita untuk next time. Sebagai contoh, okey, kita belajar engineering lah sikit hari ni Buat besar-besar. Powder methodology sebagai contoh. Okey, dan kita tanya pelajar, nampak ke saya punya ni? Okey, kalau kata tak nampak ada pencahayaan ke apa ke, itu nanti minta ICT overcome lah. Macam kata silau ke kan? Lighting ke apa ke? Macam tu lebih kurang. So, sama pasal powder methodology ni. Contoh proses dalam powder methodology apa? Dan kita tanya. Okey, dah baca belum? Apa powder methodology? Dia tanya yang fizikal dulu. Tak ada jawapan. Okey, yang online pula ada yang tahu. Cuba kalau dekat online bersuara. Tak dapat dengar dengan jelas suara tu. Okey, tak jelas, gelap. Okey, Dr. Hayu, ya betul. Itu saya kata nanti kalau boleh kita akan itu kita akan cerahkan ke dan sebagainya lah. Boleh tak kalau cuba Dr. Hayu ke, Dr. Doris ke, Dr. Hasimi ke bercakap untuk saya dengar suara? Dengar tak? Dengar, saya dengar. Mana? Saya pemalu Dr. Nash. Okey, nampak tak yang pemalu tu bercakap? Kan? Ada interaksi tak tu? Okay, saya boleh dengar. So saya boleh tanya, okey, tahu apa powder methodology? Cuba bagi tahu saya apa dia punya proses dia. Tu dia kata, okey, mixing doktor, okey, mixing. Gitu dia besar-besar. Mixing. So kita bercakap, perempuan bercakap kat situ. Okey, so interaksi tu kena ada. Dan kena pastikanlah pelajar kita boleh bercakap, yang tu kita boleh dengar. Yang dalam kelas of course lah. Yang paling penting yang secara online tu. Okay, so ini very simple. Dia punya setting dia sangat simple. Perlu ada komputer, perlu ada webcam, ada screen dan juga screen untuk slide dan juga screen untuk whiteboard. Sorry Dr. Nash, ada tanya soalan ke? Tadi ada kawan message saya yang doktor ada tanya soalan. Saya keluar, saya beli sayur tadi, mak saya suruh beli sayur. Beli sayur. Okey, beli sayur. Okey, lepas tu ada soalan ke? Saya perlu buat apa sekarang doktor? Salah ya. In character. Okey, betul. Okey. Sekarang awak dengar dulu penjelasan saya. Nanti kita akan buat breakout rooms. Nanti bahagian-bahagian dia. Nanti awak masuk dalam breakout tu kita akan berbincang. Tapi make sure boleh tak on camera. Saya nak tengok boleh on camera tak? Semua pelajar ni boleh on camera? Dia dalam karakter punya saya. Doktor, kalau saya on camera nanti saya disconnect.
Itu pelajar kita. Okey, kalau macam tu tak apa. Waktu saya mengajar, saya tengah ni boleh off camera tapi nanti masa perbincangan boleh open. Sebelum tu saya nak tanya, nampak ke saya punya yang dekat skrin ni? Nampak tak? Apa yang saya tulis? Nampaklah juga. Nampaklah juga. So nanti macam mana kita nak operkan benda tu, itu ICT kita fikirkan sama-sama. Ataupun okeylah saya nak ada lagu ni, saya guna skrin sajalah. Macam tu. Okey, itu kita yang rancang. Kan? Kita yang rancang macam mana perjalanan pengajaran kita tu. Okey, so kita tak perlu rasa fix pada satu method je lah. Kita pelbagaikan, kan? Okey, terkejut saya tiba-tiba doktor pergi beli sayur. Okey, so saya nak bagi tahu betapa mudahnya ada benda yang konsepnya ada komputer, webcam, whiteboard, skrin, boleh jalan dah. Okey? So tak susah pun. Doktor nak tanya, kalau dalam breakout room kadang-kadang ada ahli yang line dia tak stable, lepas tu kami gunakan WhatsApp. Lagi senang lah doktor. Boleh guna WhatsApp, Telegram call, video call, Telegram pun saya pernah cuba, pun boleh juga. Ikut asalkan pembelajaran tu berlaku. Aktiviti tu bagaimana cara asalkan ada interaksi. Boleh. Sebab kita fleksibel kan. Dalam pengajaran kita tak ada kita tak ada right or wrong. You have to follow my method. Tak ada. Kalau kata A tak boleh, kita pergi B. Kalau B tak boleh, kita buat plan C. Kan? Kita cuba jayalah. Ikut kepada kesesuaian dan juga situasi pelajar. Macam pelajar tadi dia kata dia pergi beli sayur dengan mak dia kan. Dia tertinggal apa yang kita awal-awal tadi tu. Mak dia suruh, yelah dia anak sekolah dia kena tolong. Tak payah kita nak marah kan, benda dah jadi. Tak apa, awak welcome back. Awak masuk dalam breakout room awak tu. Okey? Macam itulah. So kita fleksibel sahaja, kita tak perlu strict sangat lah kan. So boleh guna WhatsApp ke apa yang mudahkan pelajar, apa yang mudahkan kita. Okey? Alright, ataupun yang kedua penggunaan slide, tablet, drawing. Ini macam ni lah, macam sekarang lah. Tapi saya kurang suka penggunaan nombor 2 ni. Sebab apa? Sebab kita connect dengan kabel. Kan? Kalau saya boleh tunjuk ni kabel ni dengan saya punya pad ni. Kan? Tapi saya boleh berdiri lah. Tapi dia akan ada risiko dia tercabut. Sebagai contoh macam ni, nampak tak? Okey, macam ni kan? Ini. Ini kalau kelas yang besar memang saya akan berjalan dan saya akan berkomunikasi. Macam tu. Saya akan bercakap sambil tunjuk slide. Cuma ada ni, kalau dapat wireless, boleh connect wireless wifi ke apa dekat skrin, sangat baiklah. Okey? Cuma ini ada risiko untuk yang disconnect dengan kabel ni. Okey, alright. Itu aja sebenarnya demo. Sebenarnya kita dah buat demo. Inilah demonya. Yang tadi masalah tak dengar apa tu tadi, itulah demo sebenarnya kan. Internet putus. Okey. Saya dekat fakulti memang antara aktiflah yang suka hybrid dan sebagainya. Bolehlah tengok video saya, video panduan PDP secara hybrid. Kita di betapa komitmennya ICT, diorang buat. So berlakon lagi. Dia tak ada orang berlakon lah. Pelakonnya adalah saya. Jadi jangan rasa boring lah ya. Bolehlah tengok ni satu persatu macam mana. Apa yang kita kena bawa, apa yang kita kena connect kan. Tapi sebenarnya mudah je. Tapi kalau boleh ICT untuk pertama kalinya, untuk 1-2, pastikan keberadaan dalam kelas yang nak di hybrid tu lah. Kan? Untuk bantu teknikalnya. Okey. Buatlah video ke ataupun SOP step by step pun tak ada masalah. Apa yang kena mula-mula kena kat sini, kan. Saya rasa tak ada masalah kan. Ada akademik kita ni okey. Alright. Buat TikTok pun boleh. Kan? Apa-apa je. Kalau kita nak buat, kita minta pelajar kita yang buat kan. Okey, ada soalan tak sebelum saya masuk kepada kesimpulan saya? Kita sampai 11.30 lah kan. Kalau ada feedback ke ataupun ada soalan, saya buka pada perbincangan ataupun penambahbaikan kan. Tadi boleh take note ICT berapa tadi? 1 tadi landing tak nampak, okay, kena tadi masa lain bagi MC, jadi MC moderator kan, moderator tak nampak kata gelap kan. Itu benda-benda yang kita kena tengok lah.
tak dengar kat mana speaker kita, kan? Tu kena tengok. Ada soalan ke yang dekat fizikal ni pun? Ada apa soalan? Kan saya yang ada subjek. Dia saya tanya ya. Nanti lagi 2 bulan lepas saya datang ikut jamuan raya, macam mana hybrid okey? Pembelajaran hybrid jalan ke? Kita datang kopi okey. Okey. Jamuan raya pun hybrid kan. Jamuan raya hybrid tak best kan? Okey. So harapnya kita buatlah yang sebaiknya kan. So sebagai kesimpulan, sebenarnya hybrid ni nak tak nak kita kena buat je. Just do it kan. Macam mentor saya kata, kita redah je. Kita redah, kita redha, lepas tu kita reflect. Kan? Kalau kita tak buat, berkira-kira terlalu calculation kan. Boleh ke macam ni? Kalau aku buat macam ni nanti tak dengar. Kalau aku buat macam ni baik aku buat online. Kan? Jadi kita tak tahu. Kalau tu kita tak dapat kita kalau kita tak buat. Jadi macam saya pun, saya ingat lagi macam pertama sekali saya buat hybrid. Pelajar saya depan 5 orang. Saya minta teknikal lagi ramai lah pada pelajar. Ini tak kena, itu tak kena, line tak ada, terputus, last. Tak apalah, saya ganti nanti. Kelas. Kita tak boleh buat hari ni. Yang boleh, yang termampu je saya buat hari tu. So itu yang kelas pertama. Saya bagi tahu kita punya webcam kita kena upgrade ni. Kan? Kita tak boleh guna upgrade kamera yang kat sini, perlu ada yang ini. Jadi ICT tambah baik. Kan, ICT pun tak tahu apa yang mereka perlu tambah, apa yang mereka perlu buat kalau tak ada feedback tu. Pembelajaran pengalaman tu tak ada. Kan? Jadi kita kena buat je dulu. Dan kita dapatkan, nanti ada yang nombor 3 tu kan. Kita buat. Lepas tu kita reflect lah, muhasabah lah apa yang sebab setiap satu SEM kan kita akan ada mesyuarat grade kan. Kita tengok pengajaran kita okey ke, assessment kita ni okey ke, kan? Sebab tu ada penyelaras, ada pensyarah bersama kan. Berbincang apa yang kita kena buat tahun ni, macam mana tahun lepas kita buat, tak apa-apa tak kita punya penilaian berterusan, mungkin lah kan. Saya lah tu, tak tahulah secara online kan, suruh dia orang buat sendiri-sendiri kat rumah, apa dah dia orang, kita tak tahu. So kita tambah baik untuk SEM berikutnya, kena ada tambah baik dan kita kena lalui benda tu dan kita kena ada penambahbaikan. So yang pertama, just do it. Buat je. Kan? Kita tak boleh berkira-kira. Okay? Dan bertindak dengan kemudahan yang ada. Let's see, kita boleh aktif, kita ada kat DK1, kamera yang ada, gunalah yang tripod yang temperature ni. Guna je dulu. Okay? Tak jadi masalah. Tak jadi masalah, saya kata. Guna je, tak perlu nak tambah kena ada yang macam Harvard kan. Harvard boleh tengok detect begini, kalau kita tengok online kan. Seronok dia punya. Kalau nak tunggu tu lama lagi, tapi kita yang ada ni kita improvekan dulu. Okay? Kita cuba dulu. Okay? Dengan kemudahan yang ada, yang sedia ada. Okay. Ya. Dr. Doris angkat tangan. Okay, Dr. Doris ada angkat tangan. Okay, Dr. Doris. Okay, ada soalan ke? Okay, Doktor. Ya, terima kasih. Hi, how are you, Doktor? Nice meeting you. Thank you. Saya nak tanya 2 soalan. Satu, ada situasi di mana pensyarah sendiri ada halangan tak dapat masuk ke kelas secara fizikal. Tetapi ada pelajar-pelajar yang hadir secara fizikal. So ada kemungkinan kelas berjalan secara hybrid di mana pensyarah teruskan dengan kedudukan online bersama dengan pelajar-pelajar dengan yang lain yang berada online, tetapi ada sebahagian pelajar secara fizikal. Itu soalan pertama. Soalan kedua, ada keperluan ataupun adakah doktor buat reflection, evaluation daripada pelajar untuk mendapatkan feedback penambahbaikan mod pengajaran. Terima kasih. Alright, okay, thank you Dr. Doris. Okay, untuk yang pertama, secara personally saya tak ada pengalaman yang itu. Maksudnya saya berada di rumah, kita berada di online. Pelajar kita ada 110 lah for example kan. 80 berada kat online, 20 ada dekat kelas. Siapa yang nak pantau yang 20 tu? Pernah tak jadi macam tu? Saya tak pernah ada pengalaman yang itu. Tapi saya boleh nampak tadi saya kata dalam pengajaran kita tahu right orang dia. Boleh teruskan, proceed kan, tapi make sure kena ada seorang yang pantau.
kita hire seorang pelajar dalam kelas tu. Okey, boleh tak awak pantau? Maksud pemantauan ni kita akan bagi tadi kan perbincangan breakout room dan sebagainya. Minta yang ada 20, minta 20 kumpulan, seorang yang dekat fizikal tu masuk dalam kelas. For example macam tu. Ataupun sebab mereka pastikan kalau dalam 20 orang yang ada fizikal yang ada hadir tu, seorang dia yang bawa kamera, bawa laptop, kan? Yang lain tak bawa laptop. Macam mana? Takkan ramai-ramai berkumpul macam ni? Tak nampak kan? Itu kita counting dengan ICT. Minta dia panggil ICT sebab kelas yang kita tu dah ditetapkan untuk kursus kita kan. Kita telefon ICT, boleh tak tolong pantau pelajar saya, pastikan saya punya skrin terpapar dekat depan tu. Itu yang saya nampak yang kita boleh buat lah. Tapi personally saya memang tak ada pengalaman yang tu lagi. Kita kena memang fit, kena datang. Tapi kalau macam tak boleh datang, kena kuarantin dan sebagainya, possible je doktor. Saya tak nampak benda tu sebagai satu halangan lah. Maksudnya bukan halangan kita tak boleh datang, halangan kelas tak dijalankan. Saya rasa nampak boleh dijalankan, tapi kena ada pemantauan lah supaya tak lara kan. Okay. Untuk yang kedua, ya betul, memang saya dapatkan feedback daripada masa ke semasa supaya apa yang kita buat ni tak syok sendiri. Saya takut nanti pelajar kita lebih suka pada online, tapi kita paksa juga pada hybrid kan. Saya bagi tahu pelajar kenapa kita perlu hybrid dan sekarang ni keadaan ni begini-begini. Dan masa saya buat hybrid yang pertama, kedua tu memang akan dapat feedback. Saya dapat bukan setakat feedback daripada pelajar, tapi dapatkan feedback daripada ICT. Dengar tak suara saya ni okey ke kualiti dia? Saya tengok video-video yang tu yang shoot okey ke tidak saya mengajar ni. Dan juga rakan-rakan pensyarah. Macam demonstrasi ni kan, saya perlu dapatkan feedback juga daripada rakan-rakan. Okey ke setup begini? Okey ke cara pengajaran begini? Dan daripada situ saya belajar, kita belajar. Perlu dapatkan maklum balas tu doktor, betul. Maklum balas tu kita, sebab kita yang kontrol kursus kita tu ada can be sebelum, selepas dan sebelum, semasa dan selepas kan. Kan kita ada banyak minggu. Let's say minggu pertama, minggu kedua kita buat hybrid. Sebelum masuk kelas minggu ketiga tu kita tanyalah, so far okey ke kita punya pengajaran hybrid ni? Tak okey doktor asyik putus saja. Oh okey kalau macam tu saya figure out dululah macam tu kan. Mungkin kena buat online dulu ke. Kita belajar, kita cuba tambah baik lah. Saya kata tadi kan ada improvement. Okay, tapi perlu dapatkan maklum balas tu. Maklum balas tu can be in secara verbally, kita tanya pelajar kita macam ni, ataupun secara bertulis atau berekod, Google Form ke apa ke, kita buatlah apa pendapat anda, pendapat pelajar kan, macam tu. Okay. Dekat sini yang nombor 2 saya katakan sebagai kesimpulan bukan hanya persediaan. Okay. Persediaan ni maksudnya yalah kita demand itu, demand ini kan. Macam saya dengan ICT, kenapa kita tak ada yang movement tu? Kan? Saya nak yang begitu. Saya nak, saya punya skrin besar lah, apalah ni semua. Tapi dia sebenarnya end up bukan persediaan itu. Kita yang kena menggerakkan. Peralatan dah ada, kalau kita tak buat, kalau tak ada experience, tak ke mana juga kan. So jadi, kita sebagai pengajar, yang senior, yang junior, kena ada kemahiran, tingkatkan kemahiran pengajaran tu. Kan, saya pun sebab baru lagi kan, semua banyak lagi benda yang saya kena belajar, kena tahu OBE-nya kan, yang tadi pada kognitif, kandungan kognitif yang mana macam kita kena capai, dan semua tu kita tak dapat kalau kita tak bertindak ataupun tak mencari kan. Kita apply lah webinar, kursus, ataupun kita sendiri yang experience, kita sendiri yang cari pengalaman tu, kita sendiri yang buat kan. Jadi Sam akan datang minggu depan kan. Sebab tu masa dapat jemputan, doktor pilih tarikh yang doktor okey. Saya cuba sebelum semester. Saya kata betul, saya lock kan, saya clearkan jadual supaya kita boleh buat sebelum semester bermula. Jadi semangat sikit kan. Kita dapat ada plan untuk minggu pertama, minggu kedua aku nak buat macam mana, dekat bilik aktif mana. Saya gunakanlah, utilisekanlah bilik ni sebaiknya. Kan? Sebab bilik ni kalau tak nak secara ni mungkin boleh buat kat luar tadi, ada tangga banyak tu kan. Apa boleh juga orang dapat kat situ. Pokoklah hybrid ikut pada keselesaan. Okey, yang 3 kesimpulan yang saya ni, maklum balas pelajar. Okey, ini sebagai platform untuk kita tambah baiklah macam mana cara pengajaran kita. At the same time bukan sahaja pengajaran pensyarah, tetapi tim kita yang berada belakang kita, ICT dan sebagainya. Sebab feedback daripada pelajar
Sebagai contoh, internet tak bagus doktor, semua itu kita akan maklumkan kepada fakulti dan itu penambahbaikan daripada pihak fakulti lah, kan. Kalau macam kita nak minta dana untuk tambah baik, perlu ada feedback lah. Kalau tidak, macam angan-angan kosong dia kan, sebenarnya okey je, tak ada apa pun, internet kita okey je, tapi kita tak pernah buat, kita hanya assume saja, okey. Jadi pengalaman itulah yang memudahkan kita belajar, yang kita boleh improve, okey. Itu sahaja daripada saya kesimpulannya. Ada lagi soalan tak? Yang tadi pelajar yang pergi sayur tadi okey ke? Harap dah siap lah ya mak awak masak lunch tu. Okay, kan? Kita santai je dengan pelajar kita, kan? Jangankan pelajar, kadang-kadang kita pun kan. Kita pun tengah belajar online dulu. Rumah saya masa experience masa saya pengalaman mengajar secara online meriah kan, dengan anak buahnya lari belakang, macam-macam. Tapi kita kontrol situasi. Minta maaf pelajar ya, anak buah saya datang bagi salam macam tu. Macam anak ada kena dokong ke dan sebagainya. Kita berlapang dada. Okey, anak-anak yang hybrid ni. Hybrid kita datang kan, tiba-tiba putus. Minta maaf, wifi kita putus. Saya minta maaf, saya punya ni tadi tercabut. Kan? So will be a lot of flaws lah kan, tak ada mana flaws ni, tapi kita sentiasa tambah baik dan kita komunikasi dengan pelajar, interaksi lah, berinteraksi itu yang paling penting. Okay? Dan sharing lah, sharing session dengan sahabat-sahabat kita, dengan pengajar yang lain. Macam mana kau buat benda macam ni lah, macam mana kau buat macam ni, kan? Dapatkan pandangan daripada senior, kan? Contohnya saya mengajar AutoCAD fully ni ataupun numerical competition, macam mana saya nak ajar guna ni besar-besar, order metodologi besar-besar macam ni kan, tak boleh. Jadi memang kena fully duduk dekat depan komputer, kena pastikan pelajar kita get involved apa yang kita buat, mereka pun buat follow yang sama. Tu antara challenging lah. Okay, ada soalan lagi ke? Sekejap. Okay, sama je kan. Okey, rasanya itu sahaja daripada saya. Dekat dalam ni ada soalan ke? Okey. Jadi itu sahaja saya. Macam ikut macam tu. Okey, boleh off kan ke? Macam tu lah. So, tapi kita kena cekap lah, kita kena jari tangan CIMB. Okay. Sejak kat sini, otot sini, kejap sini, kita kerja macam tu. Tapi untuk mengurangkan nampak kelang kabut kita tu, kita plan siap-siap, kan. Sebab tu saya datang dulu semalam, datang rehearsal tengok. Okey, saya nak buat kat sini, okey, macam ni position dia. Kita datang, kita tengok kita punya tempat tu. Okey, alright. So itu sahaja daripada saya minta maaf kalau ada tersalah, terkurang daripada segi ilmuannya. Saya pun datang untuk berkongsi sebagai pensyarah biasa daripada pengalaman saya sendiri, dan saya pun sedang belajar lagi. Input daripada rakan-rakan semua daripada FEP sangatlah membantu juga kami di FEP dan sebagai saya sendiri untuk meningkatkan kualiti pengajaran saya sendirilah. Apapun, saya sekali terima kasih dan peluang yang diberikan kepada saya. Akan datang perlu ajar kami bagaimana gunakan device pengajaran boleh switch cepat dengan mudah. Okey, dia sebenarnya Dr. Syukri, untuk switch mudah dan lag ni, pengalaman kita kan, sebenarnya kita yang experience pengalaman tu, kita yang manage. Contohnya macam saya kan, saya dah biasa guna iPad, Surface. Kita nak terus guna kalau dekat sini, sebab di sini Zoom. Kalau dekat dalam MS Team kan ada notes, yang whiteboard notes, whiteboard kan. Kita terus tekan je. Itu jadi sebenarnya dia tak adalah cepat dan mudah tu, dia smooth. Smooth tu yang paling penting. Okay, cepat tu dan mudah tu ikut cara apa yang kita plan kan. Contohnya, okay, kita dah buat online ni. Saya dah buat online, hari ni paparan saya secara slide. Sekarang ni semua orang boleh tak buka Kahoot, for example. Kahoot kan kita kena pergi website dia, dan kita membuka. Dan it's not bukan cepat lah, dia tak cepat. Cuma
kita smoothkan benda tu. Okey, kita dah tahu dah mana nak Dan kita jangan panik. Jangan panik. Kita dah tahu stop sharing. Kita tahu benda-benda macam tu. Kita buka kita punya ni. Macam tu. Kita tengoklah. Kita type kat sini satu-satu. So, faham tak? Kita yang pastikan benda tu smooth. Kan? Contohnya YouTube. Okey, nak tengok YouTube. Okey, tengok YouTube. Ni gambar saya tadi. Nampak kan? So, kita play. Ada tak audio tak audio? Kalau tak ada audio, kita stop sharing, kita share semula dengan with sound. Hai, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Saya Nasha Ali. Hari ini saya ingin menunjukkan cara Boleh dengar ke? secara Ya, dengar. Okey, contoh saya tak nak nama sebab saya malu. Nak like, share. Saya malu. Dah lah. Saya bekerja dengan ni kan. Dengan ICT dan lagi-lagi tu, dong sengit dia orang tak. Bila saya tanya okey tak? Okey tak? Okey doktor okey. Saya tanya dia semua okey. Bila saya tanya, ya Allah tu dong sengit dia orang dapat problem, tak apalah. Okey ke saya? Okey doktor. Kita pun on je lah kan. Kita trust je lah kan. Jadi itulah dia. Tapi kerjasama dengan ICT sangat penting. Kan? Jangan buat kerja sendiri-sendiri lah. Maksudnya pensyarah sendiri-sendiri, ICT sendiri-sendiri, tidaklah. Saling-saling bekerjasama dan dapatkan feedback masing-masing lah. Okay, kita saling menyokong kan. Okay, itu saja daripada, saya rasa daripada pihak fakulti juga, daripada Dewan Pengajaran kan, dekan sendiri akan support saya rasa untuk pengajaran ni. Dan kita sebagai pensyarah lah, saya kata, saya tegaskan, kita yang kena buat, just do it. Itu yang pertama. Kalau kita tak buat, kita tak tahu ke mana hala tujunya. Okay, saya rasa itu sajalah kot. Okay, sama-sama harap bermanfaat. Macam ni kan, asyik-asyik off, asyik-asyik off. Tak apa. Macam tu. Kita kontrol seterusnya. Jangan panik tu antaranya lah. Okay. Boleh tanya apa doktor dia buat ni daripada Zoom bukan MS Teams. Okey. Sebenarnya yang ini ditetapkan oleh FEP sendiri. Sebenarnya boleh guna MS Teams. Zoom ni mungkin lebih user friendly berbanding dengan MS Teams daripada segi penyampaian webinarnya. Tapi kalau nak menggunakan MS Teams pun boleh juga. Saya tak pilih MS Teams sebab Kelas guna apa? kelas guna MS Teams. Saya memang MS Teams. Kelas tak ada guna lain. Tak ada guna lain. Sebab MS Teams senang. Kat situ ada kelas materials. Pelajar boleh akses. Guna benda-benda tu kat atas tu kan. Kalau saya boleh share. Okey, contohlah kan kita punya kelas. Mana grafik kot. Grafik ni yang banyak saya share dekat sini. Kita gunakan semua benda-benda ni. Classroom, kelas notebook. Ni saya tak guna. Saya guna assignment. Bukan. Di sini. Kan. Depan. So, saya masukkan semua benda ni. Saya gunakanlah yang sebaik ni, ada new ni apa, upload semua ni saya gunakan. Dan ini saya bahagi-bahagikan. Saya tak adalah, kadang-kadang kita pensyarah ni terlepas pandang kan. Semua week, daripada week 1 sampai week 8 dalam general. Sama channel kan, kan susah. Ni saya bahagikan siap-siap. Untuk prof-prof saya asingkan siap-siap. Prof, saya dah sendiri, prof masuk sini je. Saya dah setkan schedule semua tu. Prof kan, Prof Cik Hassan. Jadi kita buatkanlah. Okey, tapi kita explore sendirilah. Dan gunakanlah apps-apps yang ada dalam MS Team ni. Sebagai contoh, saya selalu guna yang whiteboard lah untuk menjaga FYP kan. Bila kita conteng, pelajar pun boleh conteng sekali. Okey, so tak ada masalah yang tu kan. Apa lagi kalau nak tunjuk yang lain macam tak ada sangat lah. Banyak kan kita punya ni. Nanti kan sem baru, masuk lagi yang baru. Kan? Nampak semester. Untuk FYP pun saya banyak gunakan
MS Team. Memang saya bagikan kalau PhD hari ni kita akan ni progress report contoh macam tu kan. So kalau dalam MS Team dia tak ada breakout rooms kan, dia ada channel. So channel, sebab itu channel saya sarankan minggu pertama, kuliah kedua tu bahagi-bahagikan mengikut yang channel tadi tu. Boleh ke doktor? Kita selalu mengajar dengan prof-prof kan. Kita siap-siap kan. Saya pensyarah bersama je. So kita buat siap-siap introduction. So kita bagi tahu lah apa yang kena buat, and communication. Bagi tahu announcement lah. Itu saya lupa nak bagi tahu. Dalam presence bukan konektif dengan teacher present, kena gunakan medium announcement. Bagi tahu okay, as we now transition from online to physical lecture, I would like to have some input if your readiness on a physical classroom. Saya buat benda-benda ni doktor. Mana tadi doktor Doris. Yes, saya buat survey sebelum kita mulakan kelas. Adakah pelajar okey nak datang? Nanti dia akan bagi tahulah. So kita pun happy. Oh, rupanya pelajar kita nak datang. So aku kena lah buat fizikal macam tu lah kan. Okay, tak ada masalah. So kita ni. So ada satu lagi lecturers only lah. Itu saya dengan prof, kita berbincang apa penambah baik kita. Kena ada perbincangan antara ni. Kalau memang satu kursus ada 2-3 kan. So kita buatlah macam tu je. Okey ke doktor? Semua okey lah Okey, kalau ada apa-apa feedback lagi bolehlah maklumkan. Dia betul, kerjasama dengan ICT memang betul. ICT yang mainkan peranan lah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada moderator. Okey. Terima kasih kepada Dr. Nashra Hani untuk perkongsian yang sangat menarik, sangat interaktif ya. Dan sangat kita tahulah bagaimana untuk berjalanan semasa pengajaran hybrid itu dijalankan kan. So maknanya tadi saya dapat yang shortnya 3R tu kan ya? Redah, redha dan reflex kan. So insyaAllah bolehlah benda ni kita jalankan. Baik, sebelum kita saya akhiri sesi kita hari ini dengan setakat pantun lah ya, macam tak lengkap pula kan ya. Jemur padi di tengah Selasa, padi masak 3 serangkai, webinar pengajaran hybrid yang kita sasar, cabar yang ada telah dirungkai. Alhamdulillah sesi hari ini saya rasa telah berjalan agak baik lah ya, walaupun adalah cabaran-cabaran yang sebenarnya itu sengaja kan ya, untuk nak tunjukkan itulah the real pengajaran hybrid yang sepatutnya cabaran yang kita mungkin akan hadapi insyaAllah. InsyaAllah benda tu boleh dihadapi, diperbaiki lagi lah kan ya. Ya, InsyaAllah untuk itu kita tutup sesi webinar hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As, dan harap baik sebelum saya terlupa, Puan Ain telah kongsikan borang kehadiran dan harap dapat isi ya, dan dapat beri sedikit maklum malas lah tentang program hari ini. Okay, so kita insyaAllah kita akan adakan lagi sesi webinar akan datang. Okay, baik, ada request yang mana yang online, kalau boleh onkan kamera sekejap untuk kita ambil gambar. Ini tujuan record jugalah kan. Okay. Mana yang pergi beli sayur tadi harap dah balik kan.
Semua wanita tu ni. Semua wanita. Ya, ada seorang ICT lelaki. Ada orang tanya. Dia tanya. Okay, senyum. Senyum. Yang di online. Okay, sekejap. Okay, senyum 1, 2, 3. Okay, satu lagi ya. Freestyle. 1, 2, 3. Okay lah. Terima Boleh tengok DK1 je.